Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Sehat ya? Adanya. Alhamdulillah. Jadi kalau sehat tak ada apa, kita mulalah ya. Kita punya perbincangan kita pada hari ini, muka surat baru ya 291. Kita bincang tentang satu bab ya, zuhud nama bab dia. Jadi zuhud ni satu perkataan yang kadang-kadang orang salah faham. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi zuhud ya perkataan yang banyak orang salah faham. Ya, tapi kalau kita terjemah ke dalam bahasa Inggeris mungkin orang boleh faham dengan lebih baik. Ya, saya secara umum ya, kalau kita boleh saja tanya-tanya dulu pada tuan-tuan dan puan-puan, tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, ya. Bila orang kata zuhud, zuhud ni apa? Apa sebenarnya zuhud? Kalau Datuk Osman rasanya zuhud ni apa Datuk Osman? In English pun boleh, in Malay pun boleh. Apa makna zuhud ni? Zuhud ni bahasa Arab. Apa makna dia tu? Cuba. Mungkin humble tu Ustaz. Humble ya, humble. Humble tu tawaduk. Tawaduk Humble tu tawaduk. Jadi dia zuhud ni bukan yalah boleh lah, tapi dia bukan dia apa sebenarnya zuhud ni ya. Datuk Azizul, apa katanya zuhud ni? Budi pekerti yang serendah-rendahnya lah, yang sebaiknya. Kalau budi pekerti tu balik macam apa ni, tawaduk tadi apa Datuk ya. Kalau Haji Mat Syah agaknya zuhud ni apa? In English apa zuhud? Bukan mesti satu perkataan ya, 2-3 perkataan pun boleh. Okey je, cuba je, tak apa. Ikutlah bahasa apa yang Haji Mat Syah rasa senang. Rasa macam rendah diri je lah. Rendah diri dah dia Datuk Osman dah jawab dah. Ya, apa zuhud? Dia seorang yang zuhud. Okey, kita letak dalam konteks ayatnya. Haji Mat Syah adalah seorang lelaki yang zuhud. Maknanya seorang lelaki yang merendah diri. Tak kena tu. Ya, tak kena tu ya. Apa ni Kak Mazidah ya, cuba apa makna zuhud? Cuba makna zuhud tu apa? Low profile. Kak Mazidah tak ada ya. Nama ada kat situ ya. Orang lain apa, Kak Mas, apa katnya zuhud ni apa dalam bahasa kita ni, apa zuhud ni sebenarnya ya. Oh, dia connecting tak boleh Ustaz. ya, silakan. Simple and pious life. Simple and pious life. Simple tu betul ya. Pious tu, sebab pious tu ada perkataan takwa. Pious tu takwa ya. Jadi tuan-tuan cuba tengok ya. Tuan-tuan kena salin perkataan dekat sebelah tu. Sebelah tu ada tempat kosong tu. Jadi kalau orang kata pious tu takwa tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tulis ya. Tadi kita dah cuba. Yang tadi Datuk Osman kata tawaduk ya. Macam tawaduk. Tawaduk tu merendah dirilah ya. Merendah diri. Ya. Kemudian tadi kita ada perkataan budi pekerti yang mulia, itu akhlak lah ya, akhlak yang baik kita kata. Ya, tadi kita cuba juga Kapten Syarom bagi tadi perkataan pious ya. Itu takwa. Ya, takwa. Ya, piety ya ataupun piousness lah. Ya, itu takwa. Kalau simple life, simple tu betul tuan-tuan. Simple tu boleh kena dah perkataan tu simple. Ya, jadi hidup dia simple je tuan-tuan. Jadi hidup dia zuhud, itu boleh. Itu kena tu ya. Tapi belum menyeluruh lagi. Mungkin baru kita kata 50% baru. Ya, simple. Simple tu boleh kata zuhud, boleh. Lain-lain ya, siapa lagi kat situ? Kak apa kita Kak Mai ya. Apa makna zuhud tu? Zuhud tu apa dia? Bukan, jangan jawab yang tadi lagi ya. Jangan jawab merendah diri, takwa, jangan jawab tu lagi ya. Jawab yang lain pula. Silakan. Tidak banyak
keinginan dunia lebih kepada akhirat. Nampak tak tuan-tuan ya? Itu jawapan tu jauh lebih tepat. Ya. Jadi maknanya tidak apa tadi? Kurang ya. Tidak ada. Ulang sekali lagi, tidak ada. Tidak mementingkan dunia. Tidak mementingkan dunia. Keinginan dunia. Tidak ada, maknanya bukan tidak ada tapi maknanya tak banyak lah. Banyak keinginan ya. Tidak banyak keinginan dunia. The word is sikit keinginan dunia. More tu akhirat. Betul ya, sedikit keinginan dunia. Betul tu. Ya. Sikit keinginan dunia, lebih cenderung ataupun lebih menumpukan ya, lebih tumpu pada akhirat. Tuan-tuan boleh salin tu tuan-tuan. Ya, itu yang kita akan jumpa nanti sebab tuan-tuan kena ada apa kita panggil ya, kena ada overview dalam kepala. Bila kita bincang baru boleh tuan-tuan ya. Sebab tu ustaz cadangkan tuan-tuan ya. Lepas maghrib tadi kalau boleh tuan-tuan buka buku ni, tengok kejap dalam 5-10 minit jadilah. Tengok balik sambil tunggu isyak tu kan. Ya, ataupun tuan-tuan nak dinner dulu tak apalah, boleh dinner ya. In between maghrib isyak tu boleh dinner. Tapi kalau dinner lebih awal lagi bagus kan. Ya. Dan boleh tuan-tuan tengok 5-10 minit, tengok hadis-hadis ya, cuba tengok apa makna sebenarnya. Supaya kita boleh dapat jawapan dia. Ya, itu dia cerita dia. Jadi tidak kalau pentingkan dunia lah Ustaz. Tidak pentingkan dunia. Bukan tolak dunia tau. Tidak penting. Jangan, tidak pentingkan. Ya. Tapi Ustaz tak dengar English lah daripada tuan-tuan ni semua kan English speaking people kan. Tapi bila suruh sebut in English tu tak ada pula perkataan tu. Ya. Avoid luxury. Avoid luxury betul. Ya, tu boleh. Ya. Haji Ahmad jawab tadi ya. Maknanya avoid luxury, avoiding ya. Bukan tak nak tolak dunia langsung. Tu tak boleh tuan-tuan. Kalau orang Islam tolak dunia, dunia akan jatuh kepada orang bukan Islam. Ya, bila orang bukan Islam yang in control of everything ya, of business, of politik, of semualah, susahlah kita tuan-tuan ya. Jadi kita duduk di bawah tapak kaki mereka lah. Ya. Tapi dunia macam tadi ya, boleh kutip dunia, boleh kaya tak? Boleh. Okey, ustaz bagi contoh sahabat-sahabat Nabi ya. Cuba tuan-tuan tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling kaya siapa? Kalau di Mekah siapa paling kaya? Bakar. Rahman bin Auf. Mana Abu Bakar? Abu Bakar kaya tapi paling kaya. Cuba dengar soalan. Ya. Ya. Jadi yang paling kaya ialah Abdul Rahman bin Auf. Ya. Ada seorang lagi paling kaya siapa? Selain daripada Abdul Rahman. Osman bin Affan. Osman ya. Osman ya. Ain. Osman bin Affan. Jadi Osman bin Affan orang kaya. Memang kaya sangat. Ya. Dan antara benda yang masih dimilikinya adalah itulah tanah-tanah wakaf yang dijadikan hotel-hotel 5 bintang. Bukan 5 bintang, 6 bintang, 7 bintang depan apa kita panggil di area Zamzam Tower. Ya. Tu semua tu asalnya adalah tanah wakaf. Ya. Saidina Osman bin Affan. Ya. Dia yang memiliki. Abdul Rahman bin Auf juga. Ya. Kalau kita tengok Osman dengan Abdul Rahman, orang kaya. Ya. Kalau ustaz kata Osman dan Abdul Rahman bin Auf tu adalah orang zuhud, ya, orang yang zuhud, boleh terima ke tak? Kak Kelly, boleh terima tak? Boleh. Tapi dia kaya. Kaya. Zamzam Tower tu dia punya. Macam mana? Tapi dia dah wakaf tu maknanya dia zuhud lah. Banyak harta dia lagi, kebun-kebun dia apa semua sebagainya. So, ustaz nak bagi tuan-tuan faham bahawasanya zuhud tu bukan miskin tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan faham tak? Zuhud tu bukan miskin. Yes. Ya. Jadi kalau miskin, kita tak boleh wakaf, kita tak boleh keluar zakat. Ya. Macam mana nak jadi zuhud? Ya. Kalau kita tak ada, orang tak ada apa, dia hidup simple, orang kata sebab dia tak ada apa-apa. Ya, dia tak ada apa-apa. Ya, dia tak banyak duit, dia tak banyak harta. Jadi maknanya kalau dia zuhud, ya, kita kata nampak patutlah. Zuhud tu bukan pilihan dia. Zuhud tu sebab dia tak ada apa-apa. Tapi Saidina Osman dan Abdul Rahman bin Auf, ya, dia zuhud kerana pilihan dia. It's a choice tuan-tuan. Ya, itu adalah pilihan diri, ya, pilihan kita. Ya, sahabat Nabi yang apa kita panggil, ya, yang lain-lain. 10 di jamin syurga tu kebanyakannya orang kaya. Abu Bakar pun kaya tapi tak boleh lawan lah Osman dengan Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Az-Zubair orang kaya. Talhah bin Ubaidillah orang kaya.
Ya, even Omar pun orang kaya juga. Ya, tapi kekayaan tu tidaklah boleh lawan Abdul Rahman tu. Tak boleh lawan Osman. Tapi kebanyakan sahabat Nabi tu kaya. 10 yang dijamin syurga, yang kaya berapa orang Datuk Osman? Sebenarnya 10 tu. Agak-agak Datuk Osman lah, berapa yang kaya? 4 orang kot. Berapa orang? 4 orang sikit. Majoriti. Majoriti kaya, ya. Ustaz sebut tadi pun tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak tangkap apa Ustaz sebut tadi. Ya. Sebab Ustaz biasanya cerita dulu, kemudian Ustaz tanya soalan. Mana Ustaz dah bagi jawapan. Cuma tuan-tuan kena pay attention. Ya, Ustaz sebut apa tadi? Ustaz sebut Abu Bakar kaya, Omar kaya, Talhah kaya, Az-Zubair kaya, Osman kaya, Abdul Rahman, itu semua dijamin syurga. Yang Ustaz sebut tu aja, dah 7 orang dah. Dah 7 orang. Ya, kalau Datuk Osman jawab 4 orang, yang Ustaz sebut pun dah 7 dah. Sebab tu Ustaz kata majoriti, ya. Berapa orang yang kaya Kapten Syarom? Ada berapa yang kaya daripada 10 tu? 8 kata. 8 boleh tahan lah, walaupun belum betul lagi lah. Jawapannya 9 tuan-tuan. 9 kaya. Yang tak kaya Ali je. Itu Ya, semua Ali. dah tahulah, ya. Semua orang dah tahulah Ali tu yang tak kaya. Ya. Ya. Lah. Jadi Ali tu zuhud juga. Ya, tapi kerana dia memang tak ada duit. Ya, dia memang tak banyak duit, ya. Sebab tu Nabi kahwinkan Fatimah dengan Ali supaya Fatimah pun zuhud juga. Ya. Tetapi cuba tengok, ya, ada tak Nabi kahwinkan anak baginda dengan Osman? Ada. Ruqayyah jadi mem besar dia kahwin dengan Osman. Ya, tapi bukan makna tak zuhud, ya, tapi zuhud cara orang kaya. Ya, itulah yang kita nak baca hari ni tuan-tuan, ya. Okey. Ustaz boleh kata modest lifestyle. Modest, ya. Modest tu boleh lah, ya. Modest tu bahasa Melayu apa? Kalau kita boleh tengok terjemahan dia. Modest, apa makna modest in Malay? Sederhana. Sederhana, ya. Sederhana dengan simple sama? Tak. Simple lagi simple lagi bawah, ya. Ya. Jadi maknanya bukan sederhana, bagi bawah. Ya, sederhana tu tak cukup lagi, ya. Walaupun untuk orang biasa macam kita boleh. Ya, tapi maknanya tak memenuhi lagi, ya. Itu cerita dia. Macam their wealth does not make them. Their remembrance of death is much more important to them. Betul lah, ya. Jadi harta banyak tak menyebabkan sembahyang duha, ya. Sembahyang duha tinggal, tak. Sembahyang duha lagi banyak. Sembahyang duha lagi banyak 8 rakaat, puasa sunat lagi banyak. Ya, kita kalau dah senang kan dah kurang puasa sunat. Ya, ni Ustaz tak cakap orang lain ni, ya. Ustaz cakap pada diri sendiri juga. Ya, kalau zaman student dulu rajin puasa sunat. Ya, rajin memang Isnin Khamis tu boleh kata puasa sunat selalulah. Ya, especially kerana scholarship tak masuk lagi tuan-tuan. Ya, tanya kawan, scholarship tak masuk lagi. Isnin Khamis lagi kita nampaknya. Ya, jadi itu dia punya cerita dia, ya. Sebab duduk overseas macam biasalah. Ya. Jadi duduk di bandar pula, ya bandar susahlah. Kalau duduk countryside tak apa, tak ada masalah. Ya, daripada rumah ke universiti boleh naik basikal aja. Tapi kalau duduk tengah-tengah bandar, ya, payah sikitlah, ya, kena naik taksi, ya, kena naik komuter, ya. Kena naik subway ke kan, tube ke apa ke, jadi susah sikit. Tak apalah, ya, itu cerita dia. Mari kita tengok, ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Ini 2 kitab hadis yang paling sahih. Ya, tuan-tuan tolong mute kan, ya. Jadi Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim terdapat banyak hadis, ya, yang menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan utama dalam sifat zuhud. Nabi contoh, of course lah. Nabi ni contoh semua tu kan, tuan-tuan. Contoh hidup sederhana pun, ya, Nabi. Contoh hidup simple, Nabi. Contoh banyak ibadah, Nabi. Contoh yang paling takut pada semua Nabi lah. Ya, tak ada orang lain lah tuan-tuan. Ya. Contoh bapa misali, Nabi. Ya, sempena hari bapa ni kita kata, tak ada orang kata Rasulullah adalah contoh bapa misali. Tak dengar lagi orang bagi mesej. Orang hanya kata Happy Father's Day, ya. Semoga jadi bapa yang betul lah. Tapi tak ada orang kata Nabi adalah contoh bapa terbaik. Ya, jarang dengar orang cakap macam tu. Ya. Begitu juga Nabi adalah contoh menantu terbaik. Nabi contoh bapa mertua terbaik. Nabi contoh datuk terbaik. Nabi contoh semualah, ya. Jadi Nabi, ya, tak pelik kalau kita kata Nabi juga adalah contoh dalam sifat zuhud.
Ada hadis daripada Abu Hurairah, ya, disebut bahawasanya pada suatu hari Nabi memanjatkan doa. Cuba dengar doa Nabi. Yang kita kata Nabi ni hidupnya sangat bukan sederhana lagi, bawah pada sederhana. Ya. Allahumma rzuq ala Muhammadin. Salah baris tu. Ya, Allahumma rzuq ala, bukan ali. Ala Muhammadin qutan. Ya, di situ pun kita dah tahu Allahu akbar Nabi ni. Ya. Sedangkan doa kita, ya, doa kita kat Masjidah tak datang lagi, tak ada, ya. Nama tu ada tu, ya. Jadi apa ni, bila nama ada tu susah sikit, kita tak tahu. Dia nak kena tambah ke situ, ya. Dah ada dah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz dah panggil 3 kali sebenarnya nama kat Masjidah. So, I was searching for Zuhud in Google. Okey, ya. Jadi apa? Oh, kat Masjidah dah pakai laptop baru ya? Tidak. Masih guna phone juga. Oh, patutlah, ya. Phone nak pakai, nak jawab call orang lagi semua, memang sibuklah, ya. Ya, Okey. Kita punya doa apa kat Masjidah? Doa pagi-pagi kat Masjidah. Yang 3 doa tu. The 3 doa yang kat Masjidah kata every morning sebut tu. What is the doa? The zikir tu. Yalah, zikir, doa is zikir, ya, of course. Allahumma jinna minannar wa matassalam kassalamu alaikum salam. Ila wa syarika lahu wa duyu wa syarika dia tu. Itu banyak sangat, ya. Yang pendek-pendek yang kat Masjidah baca selalu, yang bila Ustaz cakap Ustaz kata, oh itu saya tak tinggal, setiap hari baca. Yang itulah. Ya, Allahumma anta salam tu biasa. Ini doa permintaan pada Allah. Apa dia doa dia? Semua kita dah ya. Allahumma inni as'aluka ilman. Allahumma inni as'aluka, ya. Ilman nafi'an. Sebab Ustaz sebut subuh pagi. Ya. Tuan-tuan, kalau kejap. Kat Masjidah jangan kelang kabut. Pay attention. Kat Masjidah selalu melompat, cepat melompat, jangan melompat. Ya, duduk elok-elok. Tak apa, mute kan. One of the sign of calmness is mute kan. Itu makna sign of calmness tu. Ya. Kecuali kalau nak tanya soalan, ya. Okey, ataupun Ustaz tanya soalan, kena jawab. Jadi, sebab apa Ustaz sebut pagi? Sebab doa ni memang Nabi suruh kita baca pagi. Walaupun petang malam boleh baca, tapi pagi itulah masa dia. Apa dia? Tadi dah baca. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, yang kedua rizqan tayyiban. Ya, ini cerita rezeki ni, tapi Nabi tak minta. Nabi ajar kita baca, tapi Nabi ada minta benda lain lagi. Ya, dan ini adalah doa apa? Ya, doa khusus untuk keluarga Nabi. Walaupun secara umum Nabi doa dengan doa ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, rezeki yang baik, amalan mutakabbalan, ilmu yang amalan yang diterima, ya, yang acceptable di sisi Allah, ya. Tetapi bila Nabi doa untuk keluarga baginda, Nabi tak kata Allahumma rzuq, ya, Allahumma rzuqna contoh, ya, rizqan tayyiban. Nabi tak minta. Nabi minta lain. Ya, itu yang kita kena belajar tu, ya. Allahumma, ya Allah, Ustaz terjemahkan, urzuq, ya, rezekikan ala Muhammadin, ala makna keluarga, the family of Muhammad. Qutan, qut tu ialah staple food, tuan-tuan. Makanan yang staple punya. Ya, kalau kita di Malaysia maknanya nasi lah, ya. Nasi dengan lauk lah, ya, maknanya. Kalau orang Arab, ya, roti lah, ya. Ataupun kalau orang Madinah, Mekah, ya, biasanya ialah kurma lah, ya. Madinah lah especially kurma. Ya, sebab Madinah tu memang tempat kurma. Tapi kita kalau makan kurma saja tak cukup, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan, buka puasa kurma semata-mata. Ya, sampailah ke tarawih. Tak boleh, tuan-tuan, mesti nak ambil something else. Ya, kurma tu buka puasa boleh. Lepas tu kena ada makanan lain kan. Mungkin makan nasi atau makan mi ke, makan bihun dan sebagainya lah. Kuih-kuih kena ada. Ya, tapi orang Arab tak ada masalah. Nabi, ya, makan kurma saja pun boleh. Ya, sebab itu makanan asasi mereka. Ya, itu apa makna asasi kat situ? Qutan, mana qut. Ya, qaf wauta. Qut tu ialah makanan yang asasi saja. Di sini diterjemahkan rezeki yang mencukupi. Ya, yang mencukupi. Ya, bukan rezeki yang thayyiban, yang baik. Kalau thayyiban, rezeki yang mencurah-curah, ya, rezeki yang berkat, rezeki yang Nabi, walaupun Nabi minta juga yang tadi, tapi Nabi minta lain yang lebih simple, the simplest thing, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi minta qut saja, rezeki yang mencukupi,
untuk keluarga Muhammad. Ya, jadi itu cerita dia. Ya. Contoh Ustaz, kita nak doa ni macam mana? Boleh Tak payahlah. Tak payahlah doa yang ni tak payah. Ni khusus untuk keluarga Nabi Muhammad. Dah disebut dah. Kita pakai yang tadi tu. Kita pakai yang tadi, yang ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, ya, dan amalan yang diterima. Jadi yang ini Nabi doa khusus untuk keluarga baginda. So kita tak payah tiru. Jadi maknanya doa Nabi ni bukan semua kena tiru, tuan-tuan. Sebab ada doa khusus untuk baginda, ada doa khusus untuk keluarga baginda. Ya, jadi yang ni kita tak boleh nak tiru boleh, ya, tapi tak ada tuntutan. Ya, jadi tak ada tuntutan, ya. Jadi maknanya kalau kita nak berdoa boleh, tapi Nabi kan tak suruh yang tu. Nabi suruh yang tadi. Yang ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Okey, selesai kat situ. Kalau Kak Mazidah sekali lagi, ya. Kak Mazidah yang suka doa ni tadi, ilman nafi'an ni. Kalau Kak Mazidah baca ilman nafi'an ni, memanglah, ya. Baca waktu bila ni? Memanglah subuh. Tapi pada masa bila subuh tu? Waktu bila? Minta maaf Ustaz. Saya baca every time selepas solat fardu, termasuk dalam doa harian. Apa ni? Tak apa. Kak Mazidah tak jawab soalan Ustaz. Ya, Ustaz tanya bila kan? Ustaz tanya bukan bila. Ustaz tanya bila waktu subuh. Bila waktu subuh? Waktu bila pada waktu subuh tu? Selepas solat subuh tu, termasuk dalam doa-doa, dalam serenarai doa-doa saya selepas solat. Bukan Kak Mazidah kata baca masa apa kita panggil? Masa sujud ke? Bukan? Oh, tidak. Bukan sujud. Masa sujud Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah. Sebab tak apa, kalau macam itu baguslah, ya. Sebab memang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu manfaat, rezeki yang baik, ya, dan juga amalan yang diterima ni, dia bukan doa waktu sujud. Bukan doa waktu dalam solat, bukan. Dia adalah doa yang dibaca oleh Nabi selepas subuh. Selepas waktu zikir tu, ya. Itu ceritanya. Tak apalah, okeylah tu. Ya, Ustaz takut nanti ada orang baca waktu lain. Ustaz, waktu sujud kan kita digalakkan macam Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Lepas tu ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu digalakkan oleh Nabi kan semasa sujud. Betul tak? Tak betul. 3 dia. Tak betul? Tak betul. Yang saya amalkan itu semasa sujud saya, Ustaz. Yalah. Yang orang Melayu amal bukan tentu betul. Ya. Dia baca tak salah. Tapi yang pasti Kak Mazidah tadi ada buat grammatical mistake masa baca. Apa dia yang salah? Tak apalah. Dia bukan nak cerita masa ni lah. Itu kena cerita dalam kelas bahasa Arab lah kan. Tapi bacaan tadi, ya. Kak Mazidah baca tu boleh, ya. Tapi jangan kata Nabi yang suruh baca, ya. Sebenarnya itu para ulama je yang kumpulkan tu supaya orang baca. Okey. Yang Nabi aja ketika sujud tu apa dia antaranya, ya? Allahumma apa tuan-tuan ketika sujud? Apa Kak Mai? Ketika sujud antara Allah fi qalbi nura tu. Allahumma qalbi nuran tu dalam perjalanan menuju ke masjid. Nampak tak tuan-tuan? Betapa kadang-kadang kita baca tempat salah tuan-tuan. Ya, nak masuk tandas kita baca doa makan. Nak makan baca doa nak tidur. Oh, tuan-tuan, dia tak salah tapi nasib baik malaikat tu tak ketawakan tuan-tuan, ya. Pasal kita buat pada tempat yang tak berapa tepat dah tuan-tuan. Bukan salah. Ya, bukan berdosa, tapi tak kena tempat. Ya. Ya. Boleh, ya, tapi macam tadilah, ya, dia ada nanti kalau apa kita bincang panjanglah. Tapi sebab tu Ustaz rasa Ustaz macam sinilah. Ustaz macam nak cadangkan kepada Haji Mak Syah dan apa kita panggil, ya, dan jamaah. Ustaz rasa untuk akhlak ni kita selang-seli dengan Bulughul Maram lah. Pasal yang apa kita panggil, ya, yang kita akhlak ni kita dah more than half. Ya, more than half. Kalau nak tunggu dia habis, dia ambil masa lagi ni.
Ustaz nak selang-seli lah dengan Bulughul Maram supaya kita dapat buat amalan yang, sebab amalan ni dia setiap hari tu. Ya, Ustaz nak cadang lah. Ustaz. Bagus tu. Sebab Ustaz dapati kebanyakan kita kadang-kadang ya, kita alhamdulillah doa amalan tu banyak. Kita punya doa tu bagus. Tapi kadang-kadang dia punya timing tu ya, patutnya doa waktu subuh ya, kita baca waktu zuhur sebagai contoh. Ya, bukan salah tapi dia tak tepat ya. Zuhur dia ada doa lain pula. Waktu duha ada doa lain. Waktu tahajud ada doa lain ya. Macam doa iftitah kan. Nabi bukan hentam semua doa wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardh, bukan tuan-tuan. Ya, Nabi tak hentam semua. Jadi kita doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak baca masa solat fardu tuan-tuan. Ustaz kalau cakap nanti tuan-tuan menangis nanti ya, sebab banyak benda yang kita buat tu kurang tepat. Sebab bila dia kurang tepat, pahalanya kurang banyak. Dia punya konsep macam tu. Sebab nak dapat pahala yang banyak, kita kena buat macam Nabi suruh tu, Nabi ajar. Ya, baru dia besar pahala dia. Jadi kena yang mana? Bulughul Maram. Ya, macam itulah lebih kurang buku dia, Bulughul Maram tu. Ya, tapi Ustaz tak pasti dalam boleh. Kalau Ustaz punya buku lain sikit tapi tak apa, teks dia sama. Mana Haji Mat Syah punya buku tu publisher dia siapa? Saja nak tahu publisher dia. Publisher saja. Publisher juga Thinkers Library. Okey, Thinkers Library. Thinkers Library ni di Selayang dekat Batu Cave sana. Ya, okey. Thinkers Library. Boleh ya. Tapi Ustaz pakai yang lain lah. Ustaz ada mengajar kelas ni Bulughul Maram ni beberapa tempat, tapi Ustaz pakai buku lain. Ya, Bulughul Maram ya, tapi tak ada masalah dalam keadaan Covid ni, tak kira lah ya, asalkan Bulughul Maram cukup lah. Ya, Bulughul Maram Jawi ke, Bulughul Maram Rumi ke, English ke boleh je. Boleh dekat Dakwah Corner ke? Kalau Dakwah Corner English lah, confirm lah. Sebab Dakwah Corner dia Ustaz rasa boleh kata tak ada jual buku Melayu kan? Ada buku bahasa Melayu? Tak ada kan? Ada jugalah. Yalah, tapi ada tu very few lah. Kebanyakan English lah. Ustaz tunjuklah Ustaz punya buku tu so that we know the ni. Oh, tak apa. Dia zaman kita ni kita WhatsApp je. Yalah, maksud saya WhatsApp lah. Kita WhatsApp lagi cantik dia punya bentuk kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi masalah dia buku tu tak ada dalam pasaran dah. Ya, Ustaz dah cek banyak tempat. Jadi sebab kebanyakan student-student Ustaz di tempat lain dah beli. Jadi itulah ya. Tapi tak apa. As long as Bulughul Maram, okay. In English ke, in Malay ke, Indonesia ke boleh aja. Ya, nanti Ustaz akan WhatsApp kan, kongsi dengan Haji Mat Syah. Ada grup lah, dalam grup nanti boleh. Okey, tak apa ya. Sebab apa? Sebab nak bagi kita punya amalan tu biar bertepatan tuan-tuan. Sebab bila tepat, pahala dia berganda tau. Contoh Ustaz bagi contoh aja. Kalau kita puasa sunat hari Selasa, hari Rabu ya, dapat pahala. Tapi tak boleh lawan pahala macam puasa sunat hari Senin dengan Khamis. Ya, especially kalau Isnin Khamis tu 13, 14, 15. Lagi besar pahala dia. Ibadah zikir pun macam tu juga. Kalau kita baca macam Nabi kata, Nabi suruh baca apa kita panggil zikir tadi kan, apa doa tadi, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima pakai, ya, diterima oleh Allah itu selepas solat, kita baca dalam solat, dia tak salah, tetapi tak tepat. Ya, dia tak tepat, ya. Sebab dalam solat Nabi ajar doa lain. Luar solat Nabi ajar doa lain. Selepas subuh ada doa lain, selepas maghrib ada doa lain, waktu tahajud ada doa lain. Jadi yang tu, sebab itu tuan-tuan, kalau betul kita nak amal, kadang-kadang kita tak cukup masa tuan-tuan. Ya, macam malam ni kan, macam malam ya. Macam mana nak baca surah, kalau malam Jumaat lagi lah ya, nak baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi dah 110 ayat. Surah Muluk nak baca ya, 30 ayat. Nak baca surah-surah lain yang kita biasa baca, Ad-Dukhan lah, Waqi'ah lah. Memang malam tu sibuk lah ya, memang sibuk. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, kalau betul-betul nak buat yang ni, kadang-kadang yang itu yang dapat simplest life tu. Baru dia boleh dapat. Kalau tidak, kita punya kehidupan memang macam tu lah. Ya, maknanya ibadah kita tu masih belum ibadah seperti mana yang Nabi. So kalau Ustaz boleh cadang, ya, akan datang ni, ya, untuk Quran tu tak apalah, ya. Tapi untuk
untuk untuk akhlak ni Ustaz cadang kita selang-seli. Jadi maknanya akhlak sebulan sekali dan Bulughul Maram sebulan sekali for the time being lah ya untuk sekarang ni. Sebab kalau tidak nanti nak tunggu lama tu. Ya, itu Ustaz cadangkan. Jadi Bulughul Maram tu dia ajar kita bacaan doa yang betul. Dia ajar kita timing ibadah yang betul. Ya, macam masuk waktu, ya, waktu terbaik waktu bila, kemudian duha waktu bila terbaik ini. Yang itu yang lebih baguslah bagi Ustaz. Kalau tuan-tuan setuju, Ustaz boleh on. Nanti bincang baliklah, ya. Tapi secara umum saya rasa kebanyakannya dah tunjuk good tu okeylah. Ya. Ustaz, ya. kalau dengan buku Ashkar tu macam mana Ustaz? Azkar dia ada pendekatan dia juga. Ya, sebab Azkar Bulughul Maram dia lebih tersusun, dia lagi structured dan dia lebih ringkas kalau banding dengan Azkar. Azkar dia banyak penerangan daripada Imam Nawawi. Bagus, yang tu bagus. Ustaz pun ada mengajar juga Azkar di tempat lain pula. Ya, jadi kalau Ustaz mengajar hadis biasanya kita mengajar Riyadhus Shalihin dengan Bulughul Maram ataupun Syama'il Muhammadiyah ya dengan Al-Azkar. Ya, sebab nak belajar tu banyak benda sebenarnya. Tapi Ustaz tak bolehlah sogok semua pada tuan-tuan. Ya, nanti tuan-tuan muntah pula, ya. Jadi kita sikit-sikit. Ya, tu cerita dia. Ya, tak apa. Setakat ni tak apa kita tengok Bulughul Maram tu. Ya, okey. Ya, sebab Ustaz ada semua kelas tu. Ustaz ada kelas Bulughul Maram, Ustaz ada kelas Riyadhus Shalihin, Ustaz ada kelas Al-Azkar dan Ustaz ada kelas Syama'il Muhammadiyah dan ada Hadis 40. Contoh macam Hadis 40 tu Ustaz mengajar di Masjid Mujahidin. Tu kuliah mingguan. Masjid Mujahidin yang Tan Sri Hasmah. Ya, yang baru kita panggil ya, terima berita dia kena COVID-19 tu. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkanlah ya. Mudah dia punya urusan dia. Tak perlu di kuarantin di mana-mana, di rumah aja kalau boleh kan. Jadi dia tu memang kelas dengan grup dia lah tu. Grup Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin ni Damansara Utama. Ustaz memang ada grup mereka ni ya. Memang kuliah mingguan. Ya, memang ada kuliah mingguan tapi grup dia lah ya. Muslimat semua. Itu memang Ustaz ada mengajar Hadis 40 ya dan juga ada sirah juga dengan dia. Ya, tapi dia orang dah sampai jilid 3 lah. Tu dah grup advance dah ya. Okey, itu cerita dia ya. Jadi balik pada cerita tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, nak bagi tahu Nabi punya doa tu ya. Kak Mai tanya, tu soalan yang bagus. Ya, macam mana kita nak baca ya? Sebab di sini ada sebut keluarga Nabi Muhammad, maknanya doa ni khusus untuk baginda dan keluarganya. Kita tak payah buat, tuan-tuan ya, boleh faham ya. Imam Al-Qurtubi, kita sambung di bawah. Imam Qurtubi ni dia orang putih ni. Mak Saleh Imam Qurtubi ni. Tuan-tuan jangan ingat Imam Qurtubi ni orang Arab. Ya, Imam Qurtubi ni daripada Cordoba. Cordoba kat mana tuan-tuan? Di Spain. Ya, jadi Imam Qurtubi ni dia Spanish. Ya, silat-silat rambut dia blonde tuan-tuan. Ya, ataupun brunette kita kata ya. Sebab apa? Sebab dia bukan orang Arab. Ya, mungkin mata dia pun mata biru tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan pernah kenal ni Ustaz selalu sebut Suhaib Webb kan? Imam Suhaib Webb. Ya, daripada mana? Oklahoma ya. Dia asal dari Oklahoma. Boston kan? Bukan dia Boston ke? Mungkin dah pindah ke Boston kot ya. Tapi asal Ustaz tahu dia daripada Oklahoma. Dulu dia kat Malaysia dia kahwin dengan orang Melayu kan. Dia dah balik ke sana? Dah balik ke Boston ke? Dah lama dah. Dulu dia ada program Reflections kat TV. Masih ada sekali ada lagi tengok Reflection tu masih ada. Ulangan kot. Okey. Ya? Oh dia dah balik ke Boston ya. Tapi setahu Ustaz ya masa dia belajar, masa dia dengan family dia dulu dekat Oklahoma. Ya, tak tahulah kot. Mungkin family dia mak ayah dah tak ada ke, dia pindah ke Boston, wallah alam ya. Macam kita kata brother siapa kita panggil Ustaz No'man Ali Khan kan ya. Dulu di New York. Tapi sekarang dia dah pindah kan. Kak Mai tahu kat mana dia pindah? Bandar mana dia pindah? Ya, dia dah dia dah duduk kat Texas dah sekarang. Ya, Houston. Ya betul. Ya mungkin betul lah tu ya. Houston. Okey, selesai. Imam Qurtubi ya, orang putih. Ya, menjelaskan bahawa dalam hadis ini Rasulullah meminta rezeki yang mencukupi kepada Allah Taala. Nabi minta rezeki maknanya staple food aja Nabi minta. Ya, kurma ataupun kita kata tepung lah ya untuk buat roti kita kata. Tak minta yang lebih-lebih. Ya. Jadi maknanya tak minta lemang rendang, tak minta ketupat dengan tak ada tuan-tuan. Ya maksudnya bukan tak boleh. Tapi Nabi punya permintaan macam tu. Sebab itu Nabi ni kadang banyak benda kita tak mampu ikut tuan-tuan. Ya, kita tak mampu nak ikut macam Nabi. Sebab apa? Ya, sebab memang Nabi minta tu memang
Level Nabi tu level bukannya modest lagi tuan-tuan. Ya, bukan modest living lagi. Ya, memang simplest living tuan-tuan. Bukan simplest tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Jadi Spartan, Al-Qud. Ustaz. Apa dia? Spartan. Apa tu? Spartan. Oh, Spartan ya. Kalau Spartan. memang kalau nak Very, cerita very basic. memang very basic lah ya. Memang kalau nak kira apa ni ya, salah satu perkataan ni apa yang kita kata zuhud ni, yang pertama renouncing worldly matters tuan-tuan. Kita renounce tuan-tuan. Ya, contoh kita abandon. Ya, bukan kita tak nak, kita ada. Ya, tapi kita abandon tu terus wakaf, terus sedekah ya, terus benda-benda lain lah ya. Melalui benda-benda lain. Bukan mana hidup kita tak boleh mewah, boleh ya, tapi maknanya kemewahan tu tidak menyebabkan kita lalai. Ya, dan apa kita panggil ya, kalau lalai saja ya, kita sanggup untuk apa ni renounce benda-benda tu tuan-tuan. Yang tu tak mampu tuan-tuan. Ustaz pun boleh cakap je. Tak mampu tuan-tuan. Ya, tak boleh. Ya. Okey, jadi perkataan Al-Qud yang terdapat pada akhir hadis tersebut mempunyai erti bahan makanan yang dapat mencukupi keperluan tubuh. Ya, dan lain-lain yang dapat mencukupi keperluan asas saja. Ya, dengan doa seperti ini secara tidak langsung orang yang membacanya memohon perlindungan daripada godaan harta benda kekayaan. Ya, sebab itu Nabi punya kehidupan tapi bila Osman hidup nampak lebih mewah, ya, Abdul Rahman lebih mewah, Nabi tak kata salah. Nabi tak pernah kata Abdul Rahman, ya, wakafkan semua harta kamu. Nabi tak pernah cakap. Ya, tapi Nabi memilih yang the simplest one. Dan family Nabi pun Nabi pilih yang the simplest one. Ya, itu cerita dia. Antara keterangan yang menjelaskan sikap zuhud keluarga Rasulullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, Sayyidah. Apa makna Sayyidah? Sayyidah tu makna madam. Ya, in English makna Sayyidah tu ialah puan. Ya, madam. Ya, sebab Aisyah sudah berkahwin dengan Nabi. Hadis ini merupakan saksi, ya, kesaksian Aisyah sebagai salah seorang anggota keluarga Nabi, ya, yang sering bersama dengan baginda. Memanglah. Ya, Aisyah ni duduk dengan Nabi 10 tahun. Sejak daripada hijrah sampailah ya baginda wafat. Jadi 10 tahun Aisyah duduk dengan dia. Antara isteri Nabi antara yang paling lama ada seorang lagi, Saudah binti Zam'ah, tu lagi lama. Sebab Saudah kahwin dengan Nabi di Madinah dan dia duduk serumah dengan Nabi. Aisyah kahwin dengan Nabi di Mekah, ya, di Mekah. Saudah tadi di Mekah juga, tapi dia duduk dengan Nabi. Datang Madinah dia duduk lagi. Jadi maknanya dia duduk dengan Nabi itu lebih kurang 13 tahun. Saudah 3 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau Aisyah, walaupun dia kahwin dengan Nabi di Mekah, tapi di Mekah dia tak duduk satu rumah. Ya, dia hanya duduk serumah dengan Nabi masa di Madinah. Jadi Aisyah hanya dapat 10 tahun saja. Saudah ya dapat 13 tahun. Saudah paling lama sekali. Ya, Saudah paling lama. Of course, yang lebih lama ialah Khadijah lah, tapi Khadijah dah meninggal. Ya, yang lain-lain tu lambat. Ya, lambat sikit. Ya, jadi Aisyah lah antara yang kita kata Allah bagi dia 10 tahun dengan Nabi dan dia panjang umur. Ya, Aisyah ketika meninggal umurnya sekitar 74 tahun. Ya, jadi maknanya cukup lama. Ketika Nabi wafat, ya, Aisyah baru umur 28 tahun. Ya, 27, 28 tahun. 28 lah, ya, lebih kurang 28 atau 27 tahun. Maknanya muda sangat. Ya, dan dia hidup 50 lebih tahun lagi. Ya, umur 74 baru dia meninggal, lebih kurang, ya. So, nak bagi tahu dia banyak tahu tentang Nabi. Cuba tengok, ya. Ini dia cerita hadis di bawah. Ma'akala alu Muhammadin. Ma di situ maknanya tidak. Itu satu penafian, denial. Ya, dia deny kan, ya, dia deny. Dia kata tidaklah keluarga Muhammad, ya, maknanya termasuk dia lah. Akala makan, aklatain makan 2 kali. Makan 2 kali, kita banyak kali tuan-tuan. Ya, sambil apa ni kuliah pun kita makan juga tuan-tuan, ya. Sembunyi-sembunyi lah. Ya, masuk apa kita panggil asam ke kacang dalam mulut, lepas tu kemam, lepas tu apa ni offkan video. Dah telan apa semua, dah tak ada kunyak, onkan balik tuan-tuan. Ya, lepas tu off balik, ya. Tu tak apa, itu faham. Ustaz dah tak ada hal, ya. Jangan ustaznya makan sudah, ya. Anak murid makan okey. Jadi aklatain 2 kali makan fi yaumin dalam satu hari. Makan paling banyak pun 2 kali tuan-tuan. Ya. Fi yaumin illa melainkan ihdahuma tamrun.
Melainkan salah satunya mesti tamar saja. Ya. Mana kalau makan roti, makan benda lain pun sekali saja. Yang satu lagi mesti tamar saja. Kita mana mampu tuan-tuan. Sebab tu Ustaz kata, kehidupan Nabi itu bukan modest living lagi tuan-tuan. Ya, simplest living. Ya, yang itu tak boleh tiru tuan-tuan. Jadi dalam keluarga Nabi ada terjemahan di belakang, ya, dalam Sahih Bukhari, ya, keluarga Nabi makan paling banyak pun 2 kali sehari. Ya, melainkan ada majlis, ada jemputan, ada itu lainlah, ya. Tapi macam itulah, ya, Nabi makan sedap pun biasanya ketika Nabi bersama para sahabat. Untuk rumah memang simplest lah, ya. Dan Aisyah selalu kata, ya, selalu tak berasap dapur. Maknanya tak masak apa-apa tuan-tuan. Maknanya kalau makan pun maknanya makan kurma, sebab kurma tak perlu dipanaskan. Ya, kalau buah-buahan tak perlu dipanaskan. Ya, yang perlu dimasak, dibakar ni maknanya benda lain lah, macam daging kita kata. Ya, bukan tak makan juga, ya. Tapi maknanya nak tunggu makan tu susah tuan-tuan. Ya, roti dan sebagainya tu bukan tak uli-uli juga, ya. Bukan kata oh Aisyah sebab dia tak pandai masak, bukan masalah macam tu, ya. Memang mereka kehidupannya dilatih oleh Nabi simplest. Pada suatu hari Aisyah pernah berbual dengan Urwah bin Az-Zubair. Ya, tuan-tuan dengar, ya. Az-Zubair, Urwah mungkin tuan-tuan tak berapa kenal, tapi Az-Zubair tu kenal. Ada tak Ustaz sebut awal-awal tadi, Datuk Osman, Az-Zubair? Ada tak Ustaz sebut? Ada kan? Ada. Masa bila Ustaz sebut Kak Faridah? Orang-orang yang terkaya. Orang-orang yang terkaya. Maknanya orang-orang terkaya itu adalah orang-orang yang 10 masuk syurga. Orang-orang yang antara 10 yang masuk syurga. Melainkan Ali miskin. Bukan Ali tak masuk syurga. Ali lagi lah awal kan. Ya, tapi maksudnya yang kaya semua tu. Kaya. Tapi zuhud lah. Ya, jadi Az-Zubair ni adalah salah seorang. Dan Az-Zubair ni sepupu Nabi. Az-Zubair ni sepupu Nabi. Sebab mak Az-Zubair, mak dia nama Sofiyah. Ya, bukan Sofiyah isteri Nabi tu. Ini Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya, tuan-tuan kena catat dalam buku nota tu. Ya. Az-Zubair ni bapaknya Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Bapaknya Al-Awwam. Bapak dia tu kahwin dengan Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib siapa dia? Kalau Abdul Muttalib datuk Nabi, Sofiyah mestilah mak saudara Nabi. Maknanya Sofiyah tu adik-beradik dengan Abdullah bapa Nabi. Jadi kalaulah Nabi bapaknya Abdullah, ya, Az-Zubair pula maknya Sofiyah, maknanya Nabi dengan Az-Zubair sepupu daripada sebelah bapaknya. Ya, sebelah bapak Nabi dia sepupu. Tetapi, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam ni siapa dia? Al-Awwam ni, ya, Al-Awwam ni adalah adik-beradik Khadijah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena salin. Kalau tuan-tuan hafal je tak ingat tuan-tuan. Ustaz ulang balik. Ya. Jadi Az-Zubair, ya, dia bapak dia Al-Awwam. Al-Awwam. Ya, mak dia siapa tadi? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ya, jadi oleh kerana itu Az-Zubair dari sebelah mak dia Sofiyah dan Nabi dari sebelah bapa, ya, Abdullah adalah sepupu. Ya, Nabi dengan Az-Zubair sepupu. Tetapi masuk bahagian kedua pula. Ya. Oleh kerana bapa Az-Zubair itu Al-Awwam, Al-Awwam tu siapa dia? Al-Awwam tu adik-beradik Khadijah. Al-Awwam tu adik-beradik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid kan? Khadijah binti Khuwailid. Al-Awwam pun bin Khuwailid juga, adik-beradik. Ya, jadi maknanya kalau kita nak sebut tentang Az-Zubair dari sebelah Khadijah, dia adalah anak saudara Khadijah. Anak saudara lah. Sebab bapa dia adik-beradik dengan Khadijah. Tuan-tuan dapat kan? Ya. Tuan-tuan salin, ya. Kemudian, ya, apa hubungan Nabi dengan Az-Zubair kalau sebelah Khadijah? Maknanya Az-Zubair itu pangkat anak saudara. Pangkat anak saudara, ya. Tadi pangkat sepupu sebelah bapa Nabi. Tapi kalau sebelah Khadijah, ya, Az-Zubair adalah anak saudara Nabi, ya. Sebab tu Az-Zubair dia rapat dengan Nabi. Dia sangat rapat dengan Nabi, ya. Jadi Az-Zubair ni, tuan-tuan, ya, dia masuk bahagian ketiga pula, tuan-tuan. Dah dapat tadi kan? Bapa Az-Zubair siapa, mak dia siapa, dah dapat. Kita pergi Az-Zubair pula. Az-Zubair ni dia kahwin dengan anak Abu Bakar. Dia kahwin dengan Asma. Ya, tuan-tuan kena tulis situ, Asma. Az-Zubair kahwin dengan Asma. Ya, Az-Zubair kahwin dengan Asma. Tuan-tuan buat Az-Zubair kat tengah-tengah. Ya, bulatkan dia. Bapa dia siapa? Mak dia siapa? Tuan-tuan buat macam apa kita panggil, ya, macam peta minda. Ya, mind mapping tuan-tuan.
Tuan-tuan tulis nota kena pakai mind mapping. Tuan-tuan jangan tulis Zubair bapaknya ialah, oh tu panjang tuan-tuan. Ya, itu macam nak buat karangan. Ya, jadi dia point form je. Ya, point form pun boleh. Jadi Az-Zubair kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Anak Abu Bakar. Ya, kahwin dengan Asma. Dapat ramai anak. Salah seorang anak dia, inilah dia. Siapa nama dia? Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Dapat ya? Ada yang tak dapat? Sila bagi tahu Ustaz. Dapat tak dapat? Kak Faridah dapat ke? Dapat Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kak Laila dapat ke? So Asma ni kakak Aisyah lah. Ya. Ustaz tak bagi tahu tapi kita dah tahu kan sebab benda tu dah understood. Semua orang tahu. Ya. Kak Laila ada soalan? Okey. Ada benda yang tertinggal? Okey ya. Okey Ustaz. Jadi apa ni? Apa kita panggil ya? Urwah ni siapa dia dengan Aisyah? Urwah ni siapa dia Kak Laila? Urwah dengan Aisyah. Urwah dengan Aisyah sepupu Mana sepupu? Baru je Kak Faridah cakap tadi. Anak saudara tu. Urwah dengan Aisyah. Urwah dengan Aisyah. Aisyah tu dengan Asma siapa? Kak Laila. Dia mak dia Asma Abu Bakar. Aisyah ada Abu Bakar. Jadi Asma dengan Aisyah tu apa hubungan dia? Asma dengan Aisyah. Dah kalau sama-sama anak Abu Bakar apa hubungan dia? Beradik. Adik-beradik lah. Jadi bila Urwah tu anak kepada Asma, apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Asal sepupu. Macam mana sepupu? Aunty Urwah lah. tu ada anak. Aunty dia lah. Sebab tu Ustaz kata tadi kena buat tadi tu ya macam mind mapping tu ya. Buat kita punya fokus ialah Az-Zubair. Letak Az-Zubair tengah-tengah. Lepas tu letak ke bawah ke atas bapak dia. Bapak dia siapa tadi? Az-Zubair. Bapak dia siapa? Apa ni apa? Tuan-tuan? Al-Awam ya. Al-Awam tu dengan Khadijah apa hubungan dia apa Haji Nazri? Al-Awam dengan Khadijah. Adik-beradik ya. Jadi maknanya okey, kalau dia dengan Khadijah adik-beradik, apa hubungan Az-Zubair dengan Nabi? Anak saudara. Ya, Nabi. Sebab Nabi tu kan suami Khadijah. Nabi bapa saudara Zubair. Ya, betul lah tu ya. Jadi maknanya anak saudara sepupu kepada Khadijah lah ya. Sebab soalan Ustaz dia soalan yang apa kita panggil ya, soalan yang tuan-tuan kena fikir sikit. Ya, contoh Ustaz kata apa ni Khadijah adik-beradik dengan Al-Awam. Ya, Khadijah adik-beradik dengan Al-Awam. Maknanya Az-Zubair anak Al-Awam ya, dia adalah anak saudara Khadijah lah ya. Jadi apa pula hubungan dengan Nabi? Tuan-tuan memang Nabi kan suami Khadijah. Bila suami Khadijah maknanya Az-Zubair tu adalah anak saudara lah ya. Anak saudara kepada Nabi. Jadi hubungan dia hubungan anak saudara sebelah Khadijah. Tapi kalau sebelah Abdullah dia adalah sepupu. Ya, okey. Jadi setelah tuan-tuan tahu benda tu, sebab ada kesilapan kat sini. Ustaz cerita tu bukan saja-saja ya, bukan suka-suka tak, tapi purposely dia ada sebab. Cuba tengok. Ya. Aisyah berkata kepada Urwah. Dia kata kepada Urwah sebab Urwah ni anak angkat Aisyah. Itu maklumat tambahan, ya. Tadi kita kata Urwah anak Asma kan? Maknanya Aisyah mak saudara dia. Sekarang ni Urwah tu ya adalah anak angkat kepada Aisyah. Sebab Aisyah kan tak ada cahaya mata. Ya, jadi bila Nabi wafat, ya, sebab Urwah ni tak lahir lagi masa Nabi wafat. Urwah tak lahir lagi, ya. Dia lahir lebih kurang 10 tahun selepas Nabi wafat. Dia tak jumpa Nabi. Urwah ni tak jumpa Nabi, ya. Jadi bila Urwah ni lahir, ya, besar sikit, Aisyah ambil dia sebagai anak angkat, ya. Mestilah mak dia suka. Sebab bila dia duduk dengan Aisyah, banyaklah ilmu pengetahuan dia dapat. Hadis-hadis Nabi, ya, tafsiran Quran, fiqh, macam-macam. Ya, sebab Aisyah tu profesor dalam bidang agama ni, ya. Dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya. Jadi Urwah ni akhirnya jadi ulama besar Madinah dia. Ya, ulama besar Madinah ada 7 orang, ya. Urwah ni salah seorang from the 7.
ya, 7 Madinah scholar, ya. Dia ada salah seorang. Jadi Urwah ni, ya, kita dah tahu dah Urwah ni siapa dengan Aisyah tadi, anak saudara kan. Cuba tengok perkataan dia tu. Wahai putera emak saudaraku. Jadi salah lah tuan-tuan. Ya, takkanlah Urwah tu anak kepada mak saudara Aisyah. Macam mana pula kan? Tuan-tuan bila tahu dia punya susu galuh, tuan-tuan dah boleh agak dah. Patutnya wahai putera apa? Apa ni Datuk Azizul? Bukan wahai putera ibu Putera saudaraku. Wahai saudaraku. Ya, Wahai wahai putera saudara. Anak saudaraku. Anak saudara maknanya wahai putera kakakku lah, kakakku. Putera kakakku. Kakak pula. Ya, putera kakakku. Memang dia anak saudara betul. Ya, tapi wahai putera kakakku, bukan mak saudara. Kat situ pun dah tahu salah dah tuan-tuan. Ya. Jika kita memerhatikan bulan demi bulan, maka dalam 2 bulan ini kita tidak pernah melihat ada api untuk memasak di rumah Rasulullah. Ya, maknanya sampai berbulan tak masak tuan-tuan. Ya, kalau tempat kita memang bergaduh lah tuan-tuan, bergaduh sakan lah. Tak masak, ya. Tapi dia kata tak apa ustaz, tak masak tu maknanya bukan tak makan. Ya, kerana dia grab food ya tuan-tuan. Ya, jadi dia call aja nak makan apa-apa, dia call aja. Ada delivery, ya, food delivery. Okeylah, kalau yang tu okeylah tuan-tuan. Ya. Sebab kadang-kadang kita tinggal berdua. Jadi bila tinggal berdua, kalau masak banyak-banyak pun siapa nak makan? Jadi kadang-kadang lebih economical, ya, beli je tuan-tuan. Ya, beli je, ya. Lagipun dekat macam Haji Mak Syah, Bukit Jelutong tu apa yang tak ada? Semua ada, ya. Moses pun ada kat situ, ya. Jadi boleh call aja, ya. Jadi dengan Moses punya owner pun dah kenal, lagi senang lah tuan-tuan. Ya, okey, ya. Jadi apa ni, itu cerita dia. Urwah pun terperanjat dia. Dan bertanya, wahai makcik kan? Makcik mak saudara lah. Ya, wahai anti, kamu semua hidup dengan apa? Makan apa? Terkejut dia tuan-tuan. Ya, sebab kehidupan dia tidaklah sezuhud macam tu. Sebab Aisyah ni cerita masa dia dengan Nabi dulu. Aisyah menjawab, Al-Aswadan. Ya, kata Aisyah, kami hidup dengan 2 benda hitam. Aswad tu kan benda hitam. Ya, sesuatu yang berwarna hitam. Ya, black in color. Jadi aswadan, ada alif nun di belakang, maknanya ada 2. Ya, 2 benda hitam. Yang pertama ialah at-tamru. Ya, tamar. Tamar kan hitam. Ya, ajwah, tengok ajwah kan? Ya, ajwah, cuba tengok ajwah. Ajwah kan hitam. Mana ajwah coklat, tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Ya, ambar ada. Ya, ada coklat. Tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau kurma apa? Kurma Iran mungkin, kurma Tunisia. Tuan-tuan biasa makan tu kurma Tunisia kan, yang bertangkai tu. Haji Mak Syah, ya, yang bertangkai. Kita beli tu, ya. Tunisian date. Tunisian date kan ada tangkai. Ya. Keras kering tu Ustaz. Dia tak kering. Dia basah. Dia lembab. Tapi dia tak adalah. Dia bukan rutop. Ya? Tapi dia brown colour lah. Brown. Maknanya Ustaz nak bagi tahu bukan cerita tentang lembut tak lembut tu. Nak cerita pasal warna. Ya, nak cerita pasal warna. Jadi nak bagi tahu, ya, kurma Madinah kebanyakannya hitam. Ada benda lain lagi, ya, tapi makannya hitam. Walma dan air. Apa masalah kat situ? Apa ni Kak Faridah? What is the problem with apa ni 2 black things tadi? Tiba-tiba dia kata tamar dan air. Tak pelik ke? Yalah, sebab air selalu tak hitam kan Ustaz? Pasal air tak hitam. Apa maksud dia air hitam tu? Apa sebut maksud dia? Apa maksud dia Kak Faridah? Ya. I know it's not coffee. I don't think it's coffee kan? Kak Faridah pernah duduk dekat negara Arab, mesti tahu. Mesti kan bila air hitam. Apa maknanya tu tuan-tuan? Air hitam tu apa makna dia? Ya. Cuba Ustaz sebut. Bukan. Mana ada kopi zaman Nabi, kopi tak ada lagi. Adalah orang jual kopi dan dia kata ini minuman sunnah. Ustaz kata apa, minta maaf lah pakcik, ya. Ustaz kata minta maaf lah pakcik sebut sesuatu yang tak ada zaman Nabi. Kopi mana ada tuan-tuan? Dia pekat tu macam teh Turki tu Ustaz. Kurma Ustaz, kan kurma yang rendam dalam air. Kurma rendam dalam air tu benda lain pula, ya. So, betul, boleh juga makna dia tu, ya, sebab kurma yang dalam air tu bagus. Ya, jadi dia ada nabis, dia panggil nabis. Nabis tu macam buah-buahan, ya, yang direndam semalaman. Tuan-tuan tak biasa buat kan? Buah-buah ni kita rendam. Oh, Datuk Osman tak biasa. Apa Kak Faridah tadi? Kak Faridah boleh cakap apa?
Infuse water. Infuse water, ya. Mana berapa lama rendam biasa? Semalam kan? Semalam. Semalam, ya. Okey. Cuka ke Ustaz? Yang air hitam ni cuka? Bukan cuka. Kalau cuka dia khol, dia punya sebutan dia khol. Ya, lain. Ya. Jadi dia maksud sebenarnya yang lebih tepat air hitam tu sebab tanah Madinah hitam, tuan-tuan. Tanah Madinah tu hitam. Ya, sebab kawasan Madinah ni kawasan gunung berapi, bekas gunung berapi, tapi jutaan tahun dululah. Jadi tanah Madinah tu kalau kita tengok, tanah dia hitam. Ya, jadi kalau air kita ambil, dia ada dia ada kesan kehitaman tu ada. Ya, yang kita tak dapat tengok hitam tu pasal dia dah diproses, dah ditapis. Lepas tu kita tak nampak kehitaman dia tu, ya. Tapi kalau kita ambil air tu di telaga, di kawasan kebanyakannya warna dia tu bukanlah makna hitam gelap sampai orang tak boleh nak minum macam air kopi, bukan. Ya, jadi maknanya sebab tanah Madinah tu ialah tanah hitam. Ya, tu cerita dia. Boleh, ya? Jadi jadi berbau sikitlah kan air tu ya? Berbau tak pastilah, ya. Jadi kalau dah tanah hitam tak ada bau Ustaz. Itu kalau yang proses kan? Kalau proses memang tak nampak hitam langsung, ya. Tapi maksudnya dia tidaklah berbau. Berbau tu Ustaz kurang-kurang setujulah. Tapi maknanya warna dia tu terkesan dengan tanah yang ada tadi. Macam kita lah, kita kata macam air tanah. Ya, kalau kita kata tengok sungai kan, sungai. Kalau kawasan tebing tu banyak belerang, banyak sulfur, jadi air tu adalah bau sulfur sikit. Ya, macam itulah, ya. Tapi maknanya boleh diminum. Dia selamat. Of course, Madinah kan tanah suci, tanah haram. Ya, tentu pokok-pokoknya berkat, ya, airnya juga berkat, macam itulah. Okey, tak begitu sambung. Illa annahu qad kana li Rasul sallallahu alaihi wasallam jiran. Tetapi kata Aisyah ni, dia sebenarnya kalau nak kira kami punya family, kata Aisyah, memang kami kurma dengan minum air je. Ya, sebab apa tak sebut Zam-Zam? Sebab Zam-Zam bukan tempatnya di Madinah. Zam-Zam di Mekah. Ya, bukan ada kita kata saya pergi Masjid Nabawi, banyak tong-tong air Zam-Zam, itu zaman kita. Zaman dulu mana ada macam tu, ya. Jadi masalahnya kata Aisyah illa annahu, ya, bahawasanya Rasulullah ni ramai jiran. Jiran ni plural. Ya, jiran, ramai jiran. Ya, minal ansor, bukan amsor tu, nun tu. Minal ansor, betul kan? Minal ansor. Ya, instead of mim ganti dengan nun. Boleh, ya? Gantikan dengan nun, ya, ansar. Kanat lahum manaih, ya, manaih. Jadi manaih ni macam pemberian lah. Ya, daripada kata manihah. Ya, jadi mereka lah yang bagi ke Nabi pula makanan. Orang sebelah jiran-jiran ni. Bagi itulah, bagi ni, apa semua sebagainya, ya. Kalau nak kira kami punya family, makan tu je. Ya, wa kanu yamnahuna Rasulullah. Jadi mereka ni jiran-jiran ni lah yang memberikan makanan lain, ya, kepada Rasulullah. Ya, kebanyakannya minal bahaim, minal daripada bahaim. Bahaim ni binatang ternak. Ya, daripada binatang ternak. Fayusqaina. Kalau binatang ternak termasuklah daging. Kalau kita kata macam kambing kan, kambing dengan lembu, ya, lembu tak adalah, kambing dengan unta, mesti daging kan. Tapi sebelah tu yang terakhir tu, ya, fayusqaina, lalu diberi minum kepada kami. Jadi maknanya daripada binatang ternak tapi diberi minum. Apa tu? Takkan daging. Susu diberi lah. minum. Susu lah. Ya, betul lah tu jawapan dia. Nampak tak tuan-tuan? Dia nak faham hadis tu, dia bukan directly tuan-tuan baca tu, bukan tuan-tuan. Kena fikir. Ya, kena fikir. Jadi macam itulah, ya. Haji Don ada ke hari ni, Haji Don? Haji Don ada ke? Tak nampak nama. Ada Haji Don? Tak ada. Tak apalah, kalau tak ada tak apa, ya. Tapi kalau ada, bersuaralah sikit, ya. Jadi itu ceritanya. Wa yusqaina. Ya, bahaim tu binatang ternak. Ya, dalam Quran disebut bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am maknanya binatang-binatang ternak. Maknanya kalau di Madinah tu unta, ya, dan dah tentu kambing lah. Ya, daripada unta dan kambing sudah tentu dapat dapat daging dia, ya, kemudian boleh dapat dia punya kalau susu dapat keju, dapat macam-macam kan. Tapi of course di sini disebut fayusqaina.
perkataan terakhir tu, fayusqaina. Fayusqaina tu maknanya kami diberi minum. Jadi kalau diberi minum takkan daging pula, ya. Jadi dah tentu susu lah. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis, ya, hadis ini hadis daripada apa kita panggil, ya. Tak disebut situ, ya. Tapi kalau ikut daripada Sunan Ibnu Majah, ya, maknanya hadis apa kita panggil, ya, sebahagian besarnya hadis-hadis hasan dan sahih lah, ya. Jangan bimbang lah, sebab dalam kitab ni memang dia dah sebut dah, ya, menurut hadis Bukhari Muslim dan juga hadis-hadis lain yang kebanyakannya sudah ditentukan, ya, sama ada dia sahih walaupun bukan sahih Bukhari Muslim, ya, Ibnu Majah ke Nasai ke, dia sahih ataupun hasan paling kurang, dia bukan dhaif. Jadi kata Ibnu Majah, ya, Sunan Ibnu Majah, terdapat hadis yang mengandungi 2 wasiat Rasulullah yang penting dan sangat berhubung kait dengan masalah zuhud yang sedang kita bahas ni, ya. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad, ya, As-Sa'idi, ya, menceritakan bahawa pada suatu kesempatan terdapat seseorang yang datang menghadapi Rasul, ya. Jadi Sahal bin Sa'ad nama dia, ya. Tuan-tuan boleh letak apa kita panggil bracket kat situ. Sahal bin Sa'ad tu sahabat Nabi. As-Sa'idi itu dia punya clan, ya. Kemudian Abul Abbas itu dia punya kunyah dia. Kunyah ni maknanya nama anak dia Al-Abbas, maka dia dipanggil Abul Abbas, bapa kepada si Abbas, ya. Tu dia punya cara kita nak tengok. Abul Abbas tu adalah kunyah dia. Kunyah tu ialah gelaran yang dikait dengan nama anak lelaki sulung. Sahal bin Sa'ad itu nama dia. Ini sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu. As-Sa'idi itu nama family dia, family name dia, ya, ataupun clan dia lah, ya, bukan family name, clan dia, ya. Macam Nabi, ya, Al-Qurashi ataupun Al-Hashimi, ya, Bani Quraisy ataupun Bani Hashim, samalah, ya. Menceritakan bahawa pada suatu kesempatan ada seorang datang jumpa Nabi, minta nasihat. Dia kata, ya Rasulullah, beritahu kepadaku suatu perbuatan yang bila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang, ya, orang ramai pun cinta akan aku. Apa dia, tuan-tuan? Kalau kita nak suatu benda, kita buat. Bila kita buat je, tuan-tuan, orang suka dengan kita. Ya, orang suka dengan kita. Apa dia? Nabi pun jawab, ya, ni dalam hadis Ibnu Majah, ya, hadis ni hadis hasan. Izhad. Dah jumpa dah perkataan zuhud. Baru jumpa, tuan-tuan, zuhud. Izhad fid dunia. Zuhudlah kamu pada dunia. Yuhibbakallahu, ya. Yuhibbakallahu wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka, ya. Jadi kalau kamu zuhud pada perkara dunia, ya, Allah akan cinta pada kamu. Jadi macam Osman, macam Abdul Rahman tadi lah, ya. Walaupun harta banyak, ya, tapi dia zuhud. Maknanya dia tak ada terkesan dengan harta tu. Kalau rugi pun tak apa, kalau untung pun alhamdulillah. Dua-dua alhamdulillah. Ya. Jadi yang tu susah tu, tuan-tuan. Ya, Ustaz dah pernah cerita kepada tuan-tuan di ini kisah Abu Hanifah. Ya, ini tokoh ulama dalam mazhab Abu Hanifah, maknanya dia sendirilah pengasas dia, Abu Hanifah ni. Abu Hanifah ni dia mengajar. Dia ada perniagaan tekstil. Ya, dia warisi daripada bapa dia. Tapi at the same time dia masih mengajar, ya, di masjid, di tempat-tempat pengajian dia masih mengajar. Ya, maknanya ada orang lain lah urus perniagaan dia tu. Dia pantau sajalah, ya. Jadi ada seorang anak buah dia datang. Masa dia tengah mengajar, anak buah dia tu minta izin, dia kata dia nak bagi tahu satu berita. Abu Hanifah kata, berita apa? Dia kata, minta maaf tuan guru, ya. Kapal yang bawa kain, ya. Tuan guru punya kapal tenggelam. Ya, dia bagi tahu tenggelam. Ya, kata Abu Hanifah, dikatakan, dia jawab alhamdulillah. Ya, ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Dan nak buat macam mana? Nak tenggelam, ya. Sebab harta dia banyak lagi. Jadi setakat satu kapal tenggelam tak ada apalah, tuan-tuan. Ya, maknanya orang zuhud lah, ya. Kalau kita mungkin saya tak boleh ngajar hari ni. Ya, nak berhentilah, ya. We better call it a day lah. Ya, tak boleh kapal saya baru tenggelam. Rugi banyak ni, ya. Jadi saya nak berehat, nak tidur je. Ambil ubat tidur je. Ya, tapi dia terus mengajar macam biasa. Kemudian tak lama lepas tu budak tadi, ya, dia punya ahli budak tadi datang balik. Ya, budak tu pun bagi tahu dia kata, minta maaf tuan guru, saya telah buat silap. Dia kata sebenarnya yang tenggelam tadi adalah kapal orang lain, peniaga lain. Ya, nampak daripada jauh macam kapal tuan guru, bukan. Ya, jadi Abu Hanifah kata alhamdulillah ala kulli halin, sama tak, tuan-tuan. Ya. Masa tenggelam pun alhamdulillah ala kulli halin,
masa dapat pun alhamdulillah yang ala kuliah. Yang itu yang susah tak boleh buat tuan-tuan. Ustaz pun boleh cakap je, tak mampu buat. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ya, sebab kita belum sampai tahap tu lagi. Baru nak belajar saja. Nak zuhud tuan-tuan. Ya, makan biasa 2 pinggan, suruh makan sepinggan pun kita dah tak boleh tuan-tuan. Kalau makan macam biasa juga ya, dah lah boleh menyabit boleh ke apa? Haji Mat Syah boleh pergi menyabit ke masa? Tak boleh. Menyabit pun tak boleh. Ya, jadi tu ada orang hantar gambar ya, dia punya apa kita panggil ya, dia golfer kan. Beg tu pun dah bini dia dah guna untuk tanam bunga dah. Dah letak tanah dalam tu ya, tanam bunga dah tuan-tuan. Sebab dah berapa bulan tak boleh digunakan ya. Tu cerita dia. Jadi maknanya nak bagi tahu susah sampai peringkat itu payah tuan-tuan. Ya, kita nak kontrol makan pun kadang payah tuan-tuan. Nak kontrol makan ya, makan sedap je tuan-tuan. Ya, jadi itu baru nak kontrol, bukannya nak kurangkan lauk tuan-tuan. Ya, macam kita makanan kan ya, macam-macam, ada buah-buahan, ada salad, sayur-sayuran, ada ikan ya, ada ayam, ada daging, ada tu, ada macam-macam ya. Bukan tak boleh ya, tapi macam tadilah ya, sekali-sekali nak kena kontrol lah sikit. Ya, supaya macam tadilah ya, tak, kalau tidak put on weight lah semua tuan-tuan ya. Kena berhati-hati. Okey ya. Jadi zuhud pada dunia, Allah akan cinta kita. Ya, maknanya kalau dapat pun kita tak kisah sangat. Macam tadilah ya, Kak Mai sebut tadi. Apa Kak Mai sebut tadi zuhud Kak Mai? Apa tadi? Yang tidak banyak keinginan terhadap dunia kan? Dunia tak banyak keinginan. Ya, sikit keinginan pada dunia. Banyak kepada akhirat. Banyak kepada akhirat. Ya, yang tu susah tuan-tuan sebenarnya, payah tu. Ya, sebab kita keinginan tu masih ada. Ya, jadi bukan senang ya. Tetapi itulah yang Nabi buat. Ya, itu level Nabi. Para sahabat pun tak boleh nak tiru sebiji-sebiji macam Nabi. Kemudian macam mana nak bagi orang suka dengan kita? Ya, wazhad fi ma fi aidin nas. Ya, dan kita zuhud ya, kita tak minat ya pada perkara yang ada pada tangan manusia. Ada orang ya, ada tu ada ni, kita tak minat pun. Ya, kita tak minat nak tahu, nak ambil tahu, nak minta sikit, tak ada tuan-tuan ya. Dah tentu orang suka dengan kita sebab kita tak minat pada benda dia. Ya. Jadi orang suka dengan kita sebab kita bukan nak memiliki barang-barang dia tu. Ya, kalau dia cerita pun kita dengar. Ya, kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Ya. Dan dia tanya kita, nak ke? Kita pun tak ada kata tak apa, bagi pada orang lain yang memerlukan. Suka orang ramai lah orang suka tuan-tuan. Ya, sebab kita tak ada hajat apa-apa. Ya, tapi kalau kita ada hajat pada orang lain, susahlah. Kita nak dapat kontrak, kita nak dapat jawatan, kita nak dapat pujian dan sebagainya. Kalau kita berharap begitu memang susah. Ustaz pun boleh cakap je, ya, belum mampu lagi. Ya, baru belajar sikit-sikit tuan-tuan, ya. Tu cerita dia. Okey, ada soalan apa-apa setakat ni tuan-tuan? Ada apa-apa nak tanya? Tentang zuhud pada perkara dunia, Allah cinta kita. Zuhud pada perkara-perkara yang orang miliki, manusia miliki, ya. Kita tak nak pada benda orang tu. Contoh ya, orang ada durian, tengah makan durian. Kita pun ya tak pandang pun. Kita buat tak tahu je. Lagi orang suka lah tuan-tuan. Dia cuba kita lalu saja-saja kita kata makan seorang ke? Ya, yang share lah pada kawan-kawan lain ya. Orang tak apa suka lah kalau kita cakap macam tu. Tapi kalau kita tak ada apa-apa pun tuan-tuan, kita tak peduli ya. Kalau orang ganti kereta baru, kita ucap tahniah kat dia. Tahniah lah dapat kereta baru, mudah-mudahan ya, dengan ada kereta ni kita kata ya, lagi banyaklah buat amal ibadat. Ya, boleh pergi tu, boleh pergi ni ya, program agama itu dan sebagainya macam-macam. Ya, orang sukalah kalau macam tu tuan-tuan. Ya, cuba kita tengok orang pakai kereta baru, kita pun kata, oh kereta baru ya. Maknanya bolehlah saya tumpang selalu pergi ke ni. Orang tak suka lah. Ya, jadi itulah maksud dia. Boleh tuan-tuan. Apa soalan nak tanya? Ya, Haji Mat Syah okey. Faham ya? Hadis ni lah. Bukan okey nak buat ya. Okey nak buat tu payah tuan-tuan. Tapi faham tak? Faham ya? Tapi ialah in normal life Ustaz. Yeah. Kalau orang kaya tu mesti dah kumpul harta kan. Tapi macam mana dia nak kata dia tak ingat sangat, dia tak ada keinginan pada dunia. Tak, dia ambil tu macam kalau macam Osman dengan Osman dengan siapa tadi, Abdul Rahman bin Auf. Kita nak kata dia cinta dunia tak? Tak tuan-tuan. Tak Haji. Ya, harta banyak tapi harta pada tangan, tidak pada hati.
Maknanya kalau hilang pun tak ada masalah. Ya, kalau untung pun ya tak gembira sangat, kalau rugi pun tak sedih sangat. Yang itu susah, tuan-tuan. Ya, sebab sahabat Nabi memang macam tu, tuan-tuan. Sebab tu kaya dia boleh bagi, dia boleh bagi je. Macam Abu Talha kan. Bapa tiri pada Anas bin Malik. Ya, bila turun ayat yang bagi tahu, ya, seseorang itu tidak akan dapat mencapai tahap ya kebajikan yang paling tinggi melainkan dia sedekahkan apa yang paling dia sayang. Ya, maknanya kalau kita nak bagi, kita bagi benda yang kita sayang. Selalu kita bagi benda yang apa, Datuk Osman? Benda kita yang tak nak pakai tu, yang dah terpakai lah. Yang terpakai kan, ya, ataupun yang bukanlah nombor satu punya. Ya, kalau kawan nak pinjam kereta pun, ya, kita bagi kereta bukan nombor satu punya kereta lah. Ya, bukan kereta nombor satu, bukan kereta nombor dua, mungkin kereta nombor tiga, nombor empat macam tu mungkin. Ya, jadi maknanya kita tidaklah, bukan kita tak bagi, tapi kita kata, you pilihlah kereta mana you nak. Kita takkan cakap macam tu. Ya, kita kata nak pinjam boleh, tapi kereta nombor satu, nombor dua tak boleh. Yang boleh nombor tiga atau nombor empat. Tapi kalau nak pilih nombor empat, lagi bagus dia kata. Ya, apa kita panggil, ya. Ni minyak penuh ni dia kata, ya. Nanti kalau balikkan kereta tu, faham-faham lah, ya. Dah bagi tahu awal dah. Katalah, ya, Datuk Osman, ada orang pinjam kereta kita. Ya, dah lah dia pinjam kereta tu minyak penuh, dia balikkan minyak betul-betul dah menyala dah. Dah menyala dah. Dah menyala dah. Almost empty. Dah menyala. Lepas tu dengan tak basuh kereta, dengan dalam kereta kita panggil berabuk, ya. Memang macam like hell lah kita kata, ya. Dia balikkan kita macam mana? Ada rasa apa tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, no way. I think I'm still human lah, belum zuhur lagi. No more second time. Jadi dia kata marah ke? Tak marah. Tapi inilah kali pertama dan terakhir kita kata, ya. Macam tu, ya. Yang itulah susah tu, tuan-tuan. Ya. Sebab sahabat-sahabat Nabi tu, especially yang dua tadilah, Abu Talha tadi, tuan-tuan, bila dia dengar, ya, ayat Quran cerita tadi, ya, bahawasanya lan tanalul, ya, birri, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat mencapai tahap kebajikan, the level of kebajikan yang paling tinggi. Ya, hatta sehinggalah tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Kamu infakkan apa yang kamu sayang. Yang sayang tu yang payah, tuan-tuan. Yang sayang tu lah yang susah kita nak bagi tu. Ya, kita bagi biasa yang tak berapa nak sayang sangat. Ya, itu cerita dia. Jadi para sahabat tak, ya. Abu Talha dia bagi dia punya kebun yang paling berkualiti, yang dia punya buah kurma dia yang triple A punya, tuan-tuan. Ya, yang triple A punya dia bagi. Bukan dia bagi yang second class, third class punya tak, yang first class punya dia bagi. Ya. Sehingga ketika dia nak bagi pada pada Islam, pada fisabilillah, Nabi kata kalau nak bagi juga lebih baik bagi pada ahli keluarga yang susah. Ya, ada ahli keluarga yang susah, bagi pada ahli keluarga dulu. Ya, mungkin ada adik ipar, ada abang ipar, ya, ada abang long ke, ya, yang susah, yang ada hubungan keluarga. Nabi kata bagi pada mereka dulu. Kalau dah tak ada, ya, keluarga yang susah, semua dah senang, barulah fikir untuk bagi pada orang yang bukan ada hubungan keluarga dengan kita. Ya, sampai peringkat begitu. Ya. Jadi itulah, ya, cerita para sahabat tu, tuan-tuan, yang susah kita nak capai, ya. Hadis di atas mengandungi dua wasiat Nabi. Yang pertama, zuhud terhadap dunia. Susah, tuan-tuan. Dengan bersikap seperti seorang hamba, ya, maka seseorang hamba itu akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita boleh macam tadilah, ya, kita abandon lah, ya, seolah-olah macam kita abandon aja, kita renounce, ya, kita tak mau ambil, kita reject lah, ya, bukan tak ambil, ya, tapi ambil tu sekadarnya sahaja, ya, tidak berkeinginan tinggi. Kalau ada, tak ada tak apa. Yang kedua, zuhud terhadap hal yang dimiliki oleh orang lain. Dengan bersikap seperti ini, maka seseorang akan dicintai oleh orang lain. Orang sukalah, tuan-tuan. Ya, sebelum membahaskan lebih mendalam permasalahan ini, kita perlu membahas erti zuhud terlebih dahulu. Ya, kita boleh menyemak, ya, menemui banyak pendapat yang diajukan oleh para ulama. Banyaklah, tuan-tuan.
Ya, jadi bila kita tengok ada banyaklah. Kita baca yang di highlight dengan di blacken tu tuan-tuan. Ya, yang dihitamkan tu. Jika dalam dirimu terdapat perasaan lebih percaya terhadap apa yang dimiliki oleh Allah daripada kemampuan yang terdapat pada dirimu sendiri. Ya, penjelasannya adalah apabila kamu ditimpa musibah maka muncul perasaan harap terhadap pahala musibah tersebut dan tiada perasaan menyesal andai kata musibah itu tidak terjadi. Ya, macam kita lah ya, kata-kata kalaulah aku tak pergi tempat tu kan bagus. Ya, tak ada infected, ya, tak adalah kena macam ni, kena macam ni. Ya, jadi kena buat apa kita panggil ya, kena buat swab test lah apa semua. Kalau tak pergi tu kan bagus ya. Macam di apa kita panggil di tempat ustaz ni, bukan ni lah, agak jauh sikit lah ya, di belah area Kundang sana ya. Ada seorang ustaz ni masa Ramadan hari tu ya, dia datang somebody lah. Dia datang buat apa ni solat tahajud lah. Ya, dia nak buat secara berjamaah ya. Jadi ramailah orang datang, orang sukalah. Ya, sebab 10 terakhir Ramadan. Ya, jadi lepas dia balik tu tuan-tuan ya, kebanyakan AJK sudah apa kita panggil ya, kena positif COVID. Ya, dan sebahagian lagi kita semua yang datang pada malam tu ya, pada pagi tersebut kena swab test lah ya. Jadi apa ni AJK pula dah balik rumah dah bercampur gaul dengan keluarga pula ya. 3-4 hari lepas tu baru dibagi tahu satu keluarga semua kena tuan-tuan ya. Berapa ramai yang kena ya. Maknanya nak bagi tahu bahawasanya ada yang kata menyesal pergi program ni ya. Kita tujuan baik macam ni lah ya, baik tak pergi dah keluar dah perkataan-perkataan macam tu. Itu susah tuan-tuan ya. Tapi maknanya macam tadilah ya. Sedangkan apabila kamu ditimpa musibah maka muncul perasaan penuh harap terhadap pahala. Sedang kita kata alhamdulillah lah, walaupun kena swab test kena apa tapi kan dapat pahala. Ya. Kemudian ya, tidak merasa menyesal andai kata musibah itu tidak terjadi. Tidaklah kata kalau tak pergi kan bagus, tak ada timbul perkataan macam tu. Itu antara contoh zuhud tuan-tuan. Keterangan di atas menekankan bahawa zuhud adalah perasaan dalam hati, bukan perbuatan zahiriah, bukan. Oleh sebab itu, ya, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, janganlah kamu mengatakan bahawa seseorang itu zuhud, hal ini kerana zuhud hanya terdapat dalam hati. Orang tak tahu tuan-tuan. Kita tengok orang, kita kata, oh jalan tunduk aja. Dia bukan fizikal. Ya, jalan tunduk, ya, sampai terlanggar tiang telefon kita kata. Itu bukan zuhud tu tuan-tuan. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil ya, bukan fizikal. Tak nampak pada fizikal ni. Sebab dia adalah persoalan hati. Ya, dia persoalan dalaman, dia spiritual tuan-tuan. Jadi kita tak nampak, ya. Allah yang Maha tahu sama ada orang tu zuhud atau tidak. Sebab itu, ya, ada orang-orang yang zuhud tuan-tuan, ya, golongan yang zuhud, ya, dia pakai pakaian yang dia boleh pakai pakaian yang mahal, tapi dia pakai pakaian yang agak kasar sikit, ya, supaya dia terasa bahawasanya dia bukan orang yang istimewa. Ya, pakai pakaian murah je tuan-tuan. Tapi bila dia bercampur dengan manusia ni, bila ada orang datang nak bertemu dengan dia, dia capai jubah dia, dia capai dia punya outer garment dia. Ya, dia punya overcoat dia. Ya, yang tu cantik. Bila berhadapan dengan orang dia pakai yang cantik tu. Sedangkan yang dalam kasar. Tapi bila orang tak ada dia cabut balik. Ya, dia pakai yang kasar tu tuan-tuan. Ya, bukan senang tuan-tuan nak buat macam tu. Tak mampu kita tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab memang kita tak mampu macam tu. Ya. Okey, itu cerita dia. Di bawah kita tengok. Ada 3 unsur ya, perasaan hati yang dapat membentuk niat zuhud. Yang pertama sifat zuhud. Yang pertama hendaklah kita memperbanyakkan harapan dan lebih percaya terhadap kekuasaan dan anugerah yang Allah bagi. Ya, daripada kemampuan kita sendiri. Susah tuan-tuan. Ya, macam Zulkarnain kan, kita dah baca dalam suratul Kahfi, bila Zulkarnain dapat menyiapkan tembok Ya'juj dan Ma'juj, ya, dah siap tembok tu tuan-tuan, maka orang puji dia. Orang tahu hebat dia punya engineering, ya, bagus, ya. Projek besar ni 7 Star punya projek, ya. Jadi dapat menghalang Ya'juj Ma'juj itu daripada buat kerosakan pada masyarakat sekitar. Ya, dia pun kata haza rahmatun min rabbi. Ya, dia kata ini semua adalah rahmat daripada Tuhanku. Maknanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tu engineer yang hebat, civil engineer yang hebat. Walaupun dia arkitek yang hebat, ya, walaupun projek dia tu bagus, ya, siap dalam jangka masa yang sangat singkat, tetapi dia tak puji diri. Ya, dia kata ini semua kalau Allah tak izin tak jadi. Ya, ini semua rahmat daripada Allah. Yang itu tuan-tuan, itu sifat orang yang zuhud. Tapi macam tadilah, kadang-kadang dia cakap je, dalam hati kita tak tahu. Ya, dia kata saya ni ikhlas ni, dia kata, ya.
saya ikhlas nak bagi. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Dia kata dia ikhlas tapi dalam hati mana kita tahu. Ya, dia kata ni nak tulis kat mana ni? Tulis nama ni. Tak apa. Dia kata tak payah tulis nama. Ya, tulis aja hamba Allah. Ya, bagi sampai ribuan ringgit. Ya, sebut nama Allah saja. Hamba Allah saja. Ya, tapi macam kita, ya, kalau bagi sikit pula kita tulis hamba Allah. Ya, bagi RM10 nak tulis apa ni? Ya, tulis ajalah hamba Allah. Tapi kalau bagi RM150, RM200 nak tulis apa ni? Tulis nama saya. Ya, letak situ. Ya, besar-besar sikit dia kata. Ya, jadi maknanya kita tak tahu cerita manusia ni, kita tak tahu cerita dia. Jadi secara umum itulah yang pertama tuan-tuan. Ya, kita habiskan. Ya, nombor 1 ni sebelum kita tamat. Ya, semua rezeki hamba-hambanya Allah yang tentukan. Cuba tengok firman Allah. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi. Ya, ini daripada surah Hud. Surah yang ke-11 ya dalam Quran, ya, ayat yang ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. Ya, dan tidaklah ada di atas muka bumi ini dabbah. Dabbah ni makna binatang melata. Binatang yang melata tu makna binatang di bumi lah. Sama ada yang merangkak, yang mengesut, yang berjalan, yang berlari, ya, yang merayap, itu semua dabbah. Ya, creeping creature, ya. Creeping ni maknanya merayap, ya, mengesut, apa semua tu. Termasuk manusia lah yang berjalan atas muka bumi. Atas muka bumi kata Allah, illa melainkan Allah rizquha. Maksudnya semua makhluk atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah jamin rezekinya. Tapi dia kena usaha lah. Ya, cuba tengok burung kan, ya, burung keluar pagi perutnya lapar, balik petang perutnya kenyang. Boleh bawa makanan tu anak-anak dia pula. Ya, tu burung tuan-tuan. Burung, ya. Burung tak ada kerja tetap tuan-tuan. Kita ada kerja tetap. Sebagian tuan-tuan, ya, ada pencen, ada macam-macam lah, ya. Ada royalty, ada tu, ada ni, macam-macam. Jadi oleh kerana itu kita kadang bimbang juga. Ya, sedangkan burung tu tak ada kerja dengan mana-mana syarikat. Tak ada pencen, tak ada apa tuan-tuan, ya. Tapi dia serah pada Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tak ada terjemahan di sini. Ya, dan Allah mengetahui mustaqarraha, tempat tinggal manusia ni. Wa mustauda'aha, ya, tempat simpan ni, tempat simpan barang. Ya, walaupun ada makna mustaqarrah wa mustauda'aha ni ada makna lain lah. Tapi antara makna apa kita panggil, makna harfiah dia, ya, mustaqarrah ni tempat tinggal. Ya, wa mustauda'aha tempat simpan barang, store kita. Ya, jadi ada yang kata ni rahim manusia. Ya, itu sulbi, ini rahim manusia, ada yang kata begitu. Ya, tapi secara umum, ya, mustaqarraha tempat tinggal, mustauda'aha tempat menyimpan barang-barang. Kullun fi kitabim mubin, setiap sesuatu itu berada dalam kitab yang mubin. Kitab mubin ni maknanya kitab takdir, yakni Lauh Mahfuz. Semua Allah dah tetapkan tuan-tuan. Ya. Dalam surah Az-Zariyat, ya, surah yang ke-51 ayat 22, Allah juga berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat, ya, sebab-sebab rezekimu. Ya, sebab-sebab tu apa? Ya, contoh kita kata apa ni, awan, ya, yang asalnya cerah kemudian jadi mendung, ya, turun hujan. Ya, jadi sebab lah, ya, turun di kawasan pergunungan contoh. Kita duduk lereng bukit dapat air. Ya, ada sungai, ada air terjun dan sebagainya. Iaitu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cerita dia lah. Jadi dia punya istilahnya apabila kita buat sesuatu, ya, ada sebab musabab dia tuan-tuan. Dan sebab musabab itu macam tadilah, ya, ikhtiar kita, usaha kita. Wa ma tu'adun, ya, wa ma tu'adun, dia, dan apa yang kamu dijanjikan. Mana kalau Allah dah janji, ada insya-Allah. Ya, selesailah itu untuk berbincang kita pada hari inilah. Ustaz buka pada soalan tuan-tuan, ada apa-apa silakan. Ya, tuan-tuan ada tambahan atau pertanyaan dan sebagainya, ada benda perkataan tak faham boleh tanya. Ada apa? Silakan. Kak Mai ada apa, Kak Mai? Apa yang Allah janjikan tu makna dia qadar-qadar dia, Ustaz. Yalah, termasuklah, ya, sebab ketetapan Allah tu di Lauh Mahfuz, ya. Tapi janji Allah itu berkait dengan sebab musabab. Ya, macam apa kita panggil, ya. Sebab tu di awal apa ni ayat tu, wafis sama, di langit rizqukum, ya. Ada sebab-sebab rezekimu. Maksudnya kalau kita usahakan, dia jadilah. Ya, diusahakan tu jadi. Contoh kita kata kemarau kan. Kemarau tak ada hujan. Ya, tapi Nabi ajar kita solat istisqa.
ya, kita solat, ya, kemudian ada pembenihan awan, ya, dan sebagainya. Itu usaha kita lah tu. Dan sehingga akhirnya apa ni, awan tu ada awan, ya, ada air dan hujan. Itu dia berkait, walaupun ketetapan tu ada, ya, tetapi dia berkait dengan kita punya sebab, ya. Dia ada cause and effect punya relationship, ya. Efek dia dah tentu ada hujan, dah tentu datang rezeki, tapi kita kena buat dia punya ni lah, ya, dia punya cause tadi, ya, dia punya sebab musabab. Itu maksud dia, ya. Memang Allah janji betul, tapi atas usaha kita, ya, doa, ya, usaha kita, kerjasama, buat collaboration dengan syarikat-syarikat tertentu, ya, buat parit, buat apa, buat tali air dan sebagainya, ya, untuk mengalirkan air tu, ya. Kalau tidak, tak jadilah, ya. Walaupun Allah boleh datangkan hujan ke mana-mana, betul, sebab Allah yang memperjalankan angin, memperjalankan awan tu kan Allah. Tapi semua janji-janji itu hanya berlaku apabila ada sebabnya saja. Sebab musababnya mesti ada. Itu kalau Ustaz boleh respon lah, ya. Ada lain silakan, ada apa? Ada apa, ya? Ni Ustaz nak tanya. Ya, silakan. Tazkirah kata orang kaya ni dia lambat masuk syurga kena hisap banyak kan? Betul ke? Berapa ratus tahun lambat masuk syurga? Bergantung pada macam mana dia apa kita panggil, ya, dia manage harta dia. Kalau sebab tu kita kata tadi Abdul Rahman bin Auf, ya, orang paling kaya. Osman bin Affan orang paling kaya, ya, tetapi mereka tidak terhalang ketika berada di apa kita panggil, ya, di perkiraan nanti. Masa di mahsyar, ya, masa melintasi Siratul Mustaqim tidak ada masalah. Memang ada hadis cerita, ya, apa kita panggil, ya, masalahnya hadis-hadis palsu yang tersebar ni lah. Ya, hadis-hadis dhaif yang tersebar ni, ya, bukan dhaif saja, dhaif yang terlalu dhaif jiddan. Cerita Abdul Rahman bin Auf merangkak ketika nak masuk syurga. Ya, orang lain berjalan, ya, sebab tak banyak harta. Ya, Abdul Rahman sebab banyak sangat harta sampai lama, ya, dan kita bayangkan pula macam orang yang berada di immigration. Ya, kalau banyak beli barang, lamalah, ya, kena cek, kena buka tu, kena buka ni. Tapi kalau tak ada barang, ya, tak ada masalah. Ya, melainkan kita lalu VIP lah, ya, lalu red carpet. Red carpet okey lah, ya, macam Dato' Osman dengan apa kita panggil, ya, dengan militeri ke, dengan kedutaan ke, dengan apa, tu tak ada hal lah tuan-tuan. Bawa lah banyak mana pun, dia tak cek pun. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, kalau dia tak infak, dia tak sedekah, ya, dan dia tak, sebab Abdul Rahman bin Auf kita tengok, ya, sebelum meninggal habis semua, wakaf semua tuan-tuan, bagi siap-siap pada anak, isteri, ya, keluarga dan sebagainya. Jadi maknanya betul kalau dia simpan aja, ya, dia tak infakkan, betul lah, ya, lama lah, banyak kira bicara dia. Tapi kalau dia sebelum dia meninggal, ya, dia dah infakkan, dah ada pengurusan harta tu, ya, aset tu dia dah ada aset management yang betul, so tak ada hal lah, ya, dia akan masuk syurga seperti mana Abdul Rahman dan Osman bin Affan. Itu kalau Ustaz boleh respon lah, ya. Okey, ada lain silakan. Tuan-tuan, ada apa? Ustaz, ya. Bukankah ada hadis kalau tak silap yang Allah kata kalau kita kaya, dia suka kita tunjuk yang kita ada nikmat macam itulah, macam kita bolehlah pakai mewah-mewah. Tapi macam mana clash dengan definisi zuhud ni? Sebenarnya dia tak clash, ya. Sebab Sayyidina Osman memang nampak bermewah-mewah, ya. Sebab tu Abu Zar Al-Ghifari komplain kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Osman bin Affan. Dia komplain dua-dua sebab dia kata Umar dengan Abu Bakar tak macam ni, Rasulullah tak macam ni. Ya, sehingga akhirnya Abu Zar dibuang negeri. Abu Zar kena buang negeri. Ya, duduk Madinah kena buang negeri. Asalnya dia duduk di Madinah, bila Nabi wafat dia duduk di negeri Syam. Dia komen Muawiyah report kepada Osman. Ya, sebab dia kata kalau seseorang itu apa kita panggil, ya, dia ada banyak rumah, patutnya ada satu rumah aja. Apa perlu banyak rumah? Ya, tetapi macam tadilah, ya, Osman dengan Muawiyah jawab, ya, kita bukan ambil harta rakyat. Ini harta yang kita usahakan sendiri, dan rumah ni untuk anak, ya, untuk keluarga, untuk macam-macam. Ya, tapi adakah dia nampak bermewah? Memang nampak. Ya, dia punya ayat tadi, ayat yang kita semua dah sedia maklum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat yang Allah bagi padamu, ya, fahaddis, maka kena zahirkan. Ya, jadi maknanya dah ada nikmat pakai kereta mewah, pakailah. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Tapi jangan pakai seorang-seorang.
Ya, bawa kawan-kawan lain sekali-sekali, ya. Kemudian apa kita panggil? Jangan ada riak ketika membawa kereta tu, ya. Ada sama tak perasaan kita bawa kancil buruk dengan bawa kereta mewah? Ada perasaan, ada beza tak? Kalau kita bawa kereta mewah, ya, kita masuk kawasan mana-mana, guard pun tak minta apa tuan-tuan, ya. Tak minta kad pengenalan, tak minta bayar, ya. Dia angkat tangan, kita horn, dia pun bagi masuk. Bagi VIP punya layanan lagi. Tapi kalau pakai kereta buruk, orang yang sama juga. Hari pertama pakai kereta tu, dia sambut macam-macam tuan-tuan. Ya, tapi hari kedua dia pakai kereta buruk saja nak test, ya. Kena tahan, kena bagi kad pengenalan, kena tunggu, kena beratur, kena macam-macam, ya. Jadi ada beza tak? Kalau tak ada beza, ya, zuhud lah tu. Ya. Jadi Osman, ya, dan juga Muawiyah, ya, ni memang terkenal daripada family Bani Umayyah yang kaya raya. Sehingga Abu Zar, sahabat Nabi pun tegur, tuan-tuan. Tapi dia kata kita tidak menyalahgunakan kuasa. Dan harta ni dia dapat, ya, sejak daripada dia berniaga lagi. Sebelum jadi khalifah dah kaya dah. Ya, bukan makna jadi khalifah tu kaya. Minta maaf tuan-tuan, macam kita kebanyakan politician lah secara umum, secara umum di mana-mana pun. Jadi politician ni tuan-tuan satu penggal dah kaya dah. Ya, sebelum daripada jadi politician biasa-biasa je. Macam mana tuan-tuan? Kalau tengok gaji dia, ya, berapa sangat? Memanglah banyaklah gaji, ya, tapi tak sepatutnya macam tu. Ya, jadi apa kita panggil, ya, dia punya cerita tu, ya, cerita dah berbeza. Sahabat Nabi tak macam tu. Dia memang dah kaya dah sebelum jadi politician. Ya, sebelum dia jadi khalifah, jadi gubernur dan sebagainya, dia dah kaya. Ya, jadi dia gunakan kekayaan. Sampai sebahagian sahabat Nabi macam Salman Al-Farisi, ketika menjadi gubernur tak ambil gaji, tuan-tuan. Tak ambil gaji. Ya, gajinya masih daripada buat bakul. Sebab Salman Al-Farisi dia pandai buat bakul daripada apa kita panggil, ya, pokok kurma, daun pokok kurma tu. Daun pokok kurma, sebab Abu Salman Al-Farisi dia pernah bekerja di ladang kurma sebelum dia masuk Islam. Jadi dia ada kepakaran. Ya, ketika dia dilantik menjadi gubernur di satu wilayah di Iraq, ya, dia tak ambil gaji. Gaji tu infak habis. Ya, dia masih lagi apa kita panggil, ya, dalam waktu senggang dia masih lagi buat apa tadi, ya, buat apa barang-barang ya, kita panggil produk-produk tadi, ya, daripada daun kurma tadi sampai peringkat begitu, ya. Jadi nak kata macam mana, ya. Jadi maknanya dia tak ada masalah, tuan-tuan. Dan Abdul Rahman tadi sebelum daripada dia meninggal bagi habis, tuan-tuan. Ya, dah bagi pada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, ya, dah bagi pada family, dah bagi semua dah, tuan-tuan. So apa masalah dia? Masih hidup dunia boleh tak pakai? Boleh. Tapi sebelum meninggal clear kan. Ya, jadi tak adalah pertentangan antara hadis tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis masih hidup. Ya, tapi sebelum meninggal buatlah macam Osman dan Abdul Rahman. Ya, maka berlipat ganda keuntungan dia. Itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ya, silakan. Ada apa lagi, tuan-tuan? Sebelum kita tamat. Ya, ada apa? Kak Wan ada apa, kawan? Ya, Kak Laila ada apa? Haji Nazri ada apa lagi? Ya. Siapa lagi kat situ? Kak Faridah ada apa? Kak Masyitah ni tak dengar suara. Ya, ada apa, Haji? Faham. Tak ada, ya? Okey. Jadi senang nak faham, ya? Kak Masyitah tak ada apa, Kak Masyitah? Tak ada, Ustaz. Tapi yang penting, Ustaz, saya ingat kita punya niat lah, Ustaz. Betul. Kadang-kadang Balik pada niat. Kita ni hidup kadang-kadang mungkin kita we go through phases of life, tau, Ustaz. Yeah, that's so right. At times tu kita pun dah tak nak apa-apa dah, Ustaz. Macam at this age kan, kita nak apa lagi kan? Ya, semua dah ada. Yalah. Then we want to give away semua apa benda, and then maybe apa yang kita nak pakai pun maybe untuk satisfaction kita sajalah, Ustaz, kan? Yalah. Betul lah, ya. Balik pada niat lah, sebab ada orang kaya, ya, dia tak sombong, tapi ada orang miskin sombong. Dah lah miskin sombong, tuan-tuan. Ada. Ya, jadi maknanya dia bukan masalah kaya atau miskin. Masalah hati. Betul lah Kak Masyitah kata. Ya, dia masalah hati. Ikhlas ataupun tidak. Ya, kita riak ataupun tidak. Sebab riak tu susah, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita baru dapat sikit je tapi riaknya masya-Allah. Ya, mentang-mentang anak kita belajar dekat UK ke, belajar dekat Australia ke, belajar dekat New Zealand ke, ya. Kita pun nak cerita kat orang. Orang lain pun ada anak belajar overseas juga. Ya, anak kita baru belajar kat Australia, anak orang dekat UK seorang, US seorang, Australia seorang, Egypt seorang, ya, macam-macam. Rata-rata anak dia, tuan-tuan. Ya, nak bagi tahu. Tapi dia tak riak pun.
Ya, kalau orang tanya baru jawab. Kita kadang orang tak tanya pun, kita nak cerita. Ya, dia kata I punya anak yang dekat UK tu, ya. Alhamdulillah, ya. Orang tak tanya pun. Ya, kita kata alhamdulillah anak-anak saya, ya. Apa ni, adalah sikit-sikit bantu kita, ya. Sudahlah tuan-tuan. Orang tak tanya pun berapa bagi sebulan. Ada orang Melayu suka tanya macam tu. Ya, sebulan berapa dapat? Ya, orang tak tanya tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ada rezeki pada Allah. Sudahlah. Ya, semua ni kerana apa kita panggil, ya, mungkin sedikit sebanyak didikan agama kita pada mereka. Okeylah tuan-tuan. Sudahlah. Kawan ada apa kawan? Ustaz, kadang-kadang kita bukan nak riak ke apa, kadang-kadang kita happy, kita nak share. Apa pendapat Ustaz? Tak apa, yang tu boleh, ya. Pasal kita nak share. Pasal nak share tu okey. Ya. Contoh kita kata oleh kerana kawan kita apa, ya. Dia susah nak pergi masjid ke nak pergi program agama, payah. Jadi dengan sebab kereta besar kita boleh bawa 5-6 orang dalam kereta kita. Ya, baguslah tu. Ya, kita share kita punya kemampuan tadi, ya, dengan orang lain. Ya, kalau macam tu okey, no problem. Ya, dan tak ada riak apa pun. Ya. Dan maybe to satisfy ourselves lah Ustaz. Kadang-kadang kita ada certain thing kita nak just for us kan. Bukan nak tunjuk orang ke kan. Kita nak satisfy ourselves. Maybe we want to reward ourselves kan. Yeah. Macam tu lah. Betul lah. Ya. Tapi macam tadilah, hati kena jagalah. Ya. Hati sangat kena jaga. Okey, ada lain silakan sebelum kita tamat. Ada apa? Haji Mak Syah ada apa Haji? Haji tak ada ya? Haji Hassan ada apa Haji Hassan? Tak ada ya? Jadi kalau tak ada, macam itulah ya, sekadar yang tu yang boleh kita bincang pada malam ni. Jadi macam tadilah ya. Minggu depan tadabbur Al-Quran, Ustaz dah pilih surah apa Ustaz? Ustaz belum pilih lagi ya. Ustaz cuma yang bagi cadangan baru Kak Mai je. Ya, dia bagi cadangan Al-Muddassir dengan Al-Muzammil ya. Jadi orang lain belum bagi cadangan. Kalau ada cadangan boleh bagi. Nanti kita decide ya, yang mana satu yang patut didahulukan. Ya, itu saja. Masih terbuka lagi. Boleh share lah. Nanti Ustaz share yang Bulughul Maram dalam apa WhatsApp group kita nanti ya. So sekadar tu, terima kasih. Kita ya. Yang Ustaz cadangkan Bulughul Maram tu, adakah kita buat kalau 3 minggu 3 tajuk tu, lepas tu balik ke itu macam mana? Terserah. Ustaz cadang tadi cuma kita gilir dengan apa, dengan kita akhlak je. Ya, yang Quran kekal, tadabbur kekal. Tadabbur kan 2 minggu sekali kan. Jadi kita ada 2 kali lagi. Jadi satu akhlak, satu lagi Bulughul Maram. Tapi kalau tuan-tuan ada apa kita panggil ya, ada cadangan yang berbeza, itu terserahlah. Ya, itu atas kebijaksanaan apa ni pihak pengurusan apa ni Umi lah ya. Itu Ustaz serahkan pada Haji Mak Syah. Okey, sekadar tu, terima kasih ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama ya. Betul Raja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih Haji Nazri. Terima kasih Tak. Terima kasih Mazli. Thank you Ustaz. Selamat malam semua. Terima kasih semua. Betul serius. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih semua hadir. Tak tahu dia. Oh, Kiki. Sebab first Terima kasih. Masya, terima kasih. Saya kat saya, saya pun terkejap. Okay, Henry, thank you so much. Okey, sama. Terima kasih. Datuk Osman datang. Sihat ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Sama-sama.